Salam sejahtera. Selamat datang ke sesi Sembang Santai yang ke-12. Kali ini kita akan membincangkan buku Busa Hati karya sastrawan negara Arenawati. Malam ini sesi amat menarik sekali kerana buku ini akan dibedah oleh Dr. Faizal Musa. Untuk makluman, Sembang Santai adalah satu program yang dianjurkan oleh SIS sebagai salah satu medium untuk berdiskusi tentang isu-isu semasa, khasnya yang terkait dengan wacana Islam progresif, keadilan gender, demokrasi, hak asasi manusia, serta isu-isu lain yang memberi kesan kepada kehidupan kita masa kini. Kami di sini berharap program Sembang Santai ini dapat memberi manfaat dan ilmu berpengetahuan kepada teman-teman sekalian. Tanpa membuang masa, saya serahkan sesi ini kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Saudara Muzirul. Silakan Saudara Muzirul. Baik, terima kasih kepada Ina atas pengenalan tersebut sebentar tadi. Dan saya Ahmad Muzirul Idham, moderator pada Sembang Santai 12, siri ke-12 pada malam ini. Jadi pertamanya saya hendak berterima kasih kepada Sistem Uni Islam atas jemputan untuk menjadi moderator dan atas penganjuran satu program yang sangat menarik pada malam ini, kerana saya kira satu kredit dan satu pujian harus diberi kepada Sistem Uni Islam kerana telah menjadi, pada malam ini julung-julung kali telah menjadikan satu novel sastra sebagai suatu bahan wacana yang mana jarang NGO intelektual lain hendak menjadikan karya sastra sebagai bahan wacana. Kebiasaan orang menggunakan karya-karya akademik, ilmiah untuk membincangkan isu-isu kritikan sosial dan sebagainya. Tapi pada malam ini kita menggunakan karya sastra yang dibincangkan oleh seorang sastrawan yang terkenal di tanah air kita pada hari ini. Jadi saya kira pertama saya perlu memberi kredit kepada Sistem Islam. Yang kedua, pada malam ini kita akan mengadakan sesi bedah buku Busa Hati. Ini buku novel Busa Hati yang ditulis oleh sastrawan negara Arenawati, iaitu merupakan sastrawan negara kita yang kelima, iaitu yang mendapat anugerah pada tahun 1987, 2 tahun selepas Ihsan Mat Said. Saya kira mungkin ramai orang mungkin sudah kenal sastrawan negara Ihsan Mat Said, tapi saya rasa jarang yang kenal Arenawati. Jadi malam ini karya Arenawati akan dibincangkan oleh Dr. Muhammad Faizal Musa ataupun lebih dikenali sebagai Faizal Tehrani. Saya kira tidak perlu memberi pengenalan yang panjang siapa Faizal Tehrani, seorang tokoh yang penulis prolifik dan kontroversi di negara ini, yang mana saya kira beliau terkenal dalam kalangan anak-anak muda. Novel-novel seperti 1515, 1511, Tuhan Manusia, Perempuan Bercinta terkenal dalam kalangan anak muda, tak perlu diperkenalkan lagi. Dan beliau pada hari ini bertugas sebagai fellow penyelidik di ATMA di UKM. Sebagai trivia, beberapa buah karya beliau pernah diharamkan sebelum ini, tetapi berjaya menang di peringkat Mahkamah Rayuan yang memutuskan untuk 4 buah karya beliau ditarik semula pengharamannya itu, iaitu yang pertama Sebongkah Batu di Kuala Berang, yang kedua Karbala, yang ketiga 3 kali seminggu, yang keempat Ingin Jadi Nasrullah, iaitu kumpulan puisi. Jadi sekarang karya-karya beliau itu tersebut halal untuk dibaca. Jadi secara ringkasnya, novel Busa Hati yang ditulis oleh Arenawati ini merupakan satu novel yang sangat penting. Walaupun novel tersebut telah ditulis dan diterbitkan oleh UKM pada tahun 2002, 18 tahun yang lalu, tapi apabila dibaca dalam konteks hari ini, saya kira novel ini sangat sesuai dan sangat penting. Kerana novel ini berkisar tentang konflik politik Sabah, iaitu beberapa hari lagi kita akan menghadapi pilihan raya negeri Sabah, iaitu 26 September, Sabtu ini, sangat-sangat relevan untuk dibincangkan pada hari ini. Yang mana segala pergolakan konflik politiknya, konflik parti-partinya, watak-wataknya itu persis dengan apa yang kita lihat dalam suasana politik pada hari ini, khususnya politik Sabah. Jadi saya tidak mahu panjangkan masa kerana saya ingin memberi ruang. Saya kira Dr. Faizal Musa ini sudah bersedia untuk membincang karya tersebut. Saya kira banyak yang beliau hendak bincangkan, lebih-lebih lagi karya yang ingin dibincangkan pada malam ini sangat-sangat bertepatan, selari dengan
konteks isu-isu semasa kita kali ini. Jadi tanpa buang masa, saya persilakan kepada Dr. Faizal untuk meneruskan agenda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada saudara Muziru selaku moderator, saudara Azarina yang mewakili pihak Sisters in Islam iaitu penganjur, hadirin dan hadirat yang berada dalam laman Zoom ini ataupun yang menonton di Facebook Live. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur Sisters in Islam kerana mengundang saya, yang mana seperti mana yang disebutkan oleh saudara moderator tadi, jarang-jarang sekali NGO, badan bukan kerajaan intelektual ingin berkincah ataupun memberi peluang, memberi ruang untuk membedah buku, khususnya buku sastra ataupun buku kreatif, fiction. Selalunya perbincangan adalah sekitar buku-buku akademik. Saya sebenarnya memilih novel Busa Hati ini sebagai perbincangan ini seperti mana yang telah disebutkan oleh saudara Muziru ini adalah kerana betapa relevannya ia dan dekat ianya dengan isu semasa yang akan kita hadapi tidak lama lagi, iaitu pilihan raya negeri Sabah. Dan sebenarnya Busa Hati ini adalah jilid 1 yang mana ia merupakan trilogi. Ada jilid 2 juga iaitu Busa Sukma yang mana ia membincangkan tentang politik Sarawak dan juga Busa Kalbu yang membincangkan politik Semenanjung. Jadi kiranya ia adalah sebuah novel politik yang penting yang menurut saya masih relevan dibaca walaupun imajinasi dan khayalannya sedikit liar di sana sini. Saya ingatkan bahawa pemilihan teks ini adalah kerana sangat dekat dengan pilihan raya negeri Sabah. Kita ingin bincangkan sesuatu yang relevan dan semasa dan tidak semestinya ia menggambarkan tanggapan ataupun hasrat ataupun pendapat pengarang, arwah pengarang tentang wanita khususnya. Izinkan saya untuk mengongsikan slide-slide yang ada dan kita akan berbincang selepas pembentangan saya selesai kelak ya. Baik, perbincangan yang saya kemukakan ini adalah berjudul Busa Hati, Bacaan Politik, Rasuah dan Ketersudutan Wanita. Saya tidak pasti sama ada hadirin dan hadirat yang ada biasa untuk mendengar ataupun mendiskusikan sesebuah karya sastra ya. Kalau ini adalah pertama kali, maka rasailah pengalaman ini. Moga-moga pengalaman ini menjadi memori yang indah yang akan memanggil dan menggamit saudara-saudara untuk lebih lagi melakukan bedah buku, khususnya buku sastra ya, fiction. Baik, kuliah saya ini ialah bertujuan untuk memperlihatkan kraf politik novel ya, ataupun novel politik yang berjudul Busa Hati ya. Yang ini adalah merupakan sebuah karya Arinawati. Dan Arinawati ini adalah salah seorang sastrawan negara yang sebenarnya kurang dikenali oleh ramai penggemar-penggemar ataupun orang awam lah ya. Untuk penggemar-penggemar sastra sebenarnya Arinawati ini sudah biasa ya disebut. Mungkin ada beberapa sebab yang kita tidak jelas ya. Mungkin juga kerana karya-karya arwah Arinawati juga sukar dibaca. Sebelum saya pergi lebih lanjut kepada perbincangan tentang Busa Hati ini, oleh kerana saya mengkerangkakan novel Busa Hati ini sebagai sebuah novel politik, maka saya ingin mengajak saudara-saudara, harapnya tidak bosan dan tidak jemu, untuk membincangkan, untuk memahami konteks ataupun kerangka yang ada ya. Yang pertama ialah bila kita kata novel politik, apa itu novel ya? Jadi
semacam saya memberikan definisi, ada beberapa banyak sangat definisi yang kita boleh temukan ya. Yang selalu kita temukan ialah novel adalah sebuah genre sastra yang melebihi sekitar 20,000 patah perkataan ya. Jadi lebih daripada 20,000 patah perkataan biasa orang panggil novel ya. Jadi novel dari segi bahasa ini menurut Vernon Scannell, seorang pengkaji genre ni, berakar dari kata Latin dan juga berkait dengan bahasa Itali bermaksud perkara kecil yang baru. Kita pun tahu dalam bahasa Inggeris novel itu bermaksud perkara yang baru ya. Novelty maksud sesuatu yang baharu. Jadi novel juga kerap dikaitkan dengan bahasa Perancis, novel berpengertian berita. Jadi bukan cerita ya tetapi berita. Jadi Scannell bagaimanapun selesa dalam kajian-kajian beliau menggunakan definisi yang diberikan oleh Shorter Oxford English Dictionary ya. Dia kata novel itu adalah prosa ciptaan, ada pengarang yang mencipta, berbentuk naratif panjang, maksudnya naratif pendek itu jatuh kategorinya cerpen ya, yang saudara baca dalam teks-teks sastra di sekolah, ada karakter, ada aksi di dalamnya. Kalau karya non-fiksi dia tidak ada aksi di dalamnya dan adalah datang daripada kehidupan sebenar, mengandungi cerita serta plot yang kompleks ya. Itu kata Vernon Scannell. Tapi ada juga sarjana lain, David Maiden, mengatakan novel ini ialah naratif fiction berbentuk prosa yang bukan sahaja lebih panjang berbanding cerpen ataupun novelet. Novelet ini novel pendek ya. Malah menghidangkan subjek yang lebih terperinci kepada pembaca melalui kepelbagaian karakter dalam plot yang tertakluk pada setiap episodnya. Ya. Jadi semacam novel ini dia nak kata bahawa ada rencam ya yang kompleks yang menjadi titik teras kepada sesebuah karya ataupun karya itu. Kemudian itu kita ada juga sarjana yang lain, David Gromes dalam Kamus Sastra ya, yang dia susun sendiri, The Random House Dictionary for Writers and Readers. Dia memaknakan novel ini sebagai prosa fiction yang kebiasaannya berbentuk naratif tapi memiliki struktur idiosinkratik ya, iaitu yang bercerita tentang cerita itu sendiri ataupun situasi tertentu. Dalam konteks Busa Hati ialah pilihan raya negeri Sabah atau latar yang menceritakan pengalaman manusia dan perwatakan individu sama ada melalui imajinasi, penciptaan semua atau wujud di alam realiti, dan plotnya itu kaya. Plot ini adalah sebab dan akibat ya, atau memiliki butiran yang kompleks, visi atau persona seseorang penulis. Maksudnya dalam itu juga ada gagasan pengarang, dalam itu juga ada cerita, dalam itu ada juga sebab dan akibat yang dicipta, yang dibina, dan inilah yang dimaknakan dengan novel ya. Jadi itu novel politik ya. Bila kita kata novel politik, apa pula itu politik ya, dalam untuk pertama-tamanya mengkerangkakan aspek politik ini ya, saya suka untuk mengingatkan kita bahawa kalimat politik ni ada satu daerah kajian yang sangat luas ya. Walaupun katakan sistem Islam itu bukan badan bukan kerajaan, tetapi badan bukan kerajaan juga bermain politik sama seperti parti-parti yang membentuk kerajaan ya. Jadi ia bukanlah pemerintahan sesebuah negara semata-mata ya. Jadi ada pandangan lain ya daripada Alan Renwick dan Ian Swinburne, dua orang sarjana sains politik barat yang terkenal, bahawa politik itu khusus mengenai perselisihan, konflik dan pelbagai metodologi solusi yang digunakan untuk mencapai satu-satu matlamat ya. Jadi dalam konteks kita lihat pilihan raya negeri Sabah sebagai contohnya yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini, kita lihat percaturan pertempuran politik ya, bagaimana ada pihak yang cuba menjatuhkan sesebuah kerajaan ya dengan cara mengambil mandat rakyat, dan kemudian itu dikilas ya oleh parti lain pula yang sedang memerintah, yang mana menghalang tindakan tersebut, aksi tersebut dengan membubarkan Dewan Undangan Negeri dan membolehkan satu pilihan raya negeri ya. Tetapi kemudian itu ada juga kilas-kilas episod sub episod yang lain, bagaimana usaha untuk menggagalkan juga pembubaran Dewan Undangan Negeri itu dengan membawanya ke mahkamah. Jadi ini semua ni adalah pelbagai dan aneka metodologi dan solusi yang digunakan untuk mencapai satu-satu matlamat. Jadi kita tidak katakan bahawa matlamat ini suci atau pemurni dan sebagainya. Kita hanya beritahu bahawa dalam politik itu berlaku ya. Sama ada itu benar atau tidak, kita akan pertengkarkan ya.
urutan menyelesaikan konflik inilah yang dilihat sebagai politik dan prosesnya ya. Jadi suka tidak suka kita setiap hari bangun kita akan berpolitik ya. Bila kita dalam kereta kita dengar radio sebagainya ataupun kita lihat jalan raya slab konkrit jatuh kemudian itu kita mengkritik dan sebagainya, itu adalah sebagai contoh proses kita melihat secara mikronya politik ya. Dan politik itu selalunya berlega soal kuasa dan juga autoriti. Jadi jelaslah politik itu sangat luas dan tidak semestinya mengenai aktiviti berpolitik ya. Aktiviti berpolitik dan politik itu lain. Aktiviti berpolitik itu contohnya amalan pilihan raya, kemudian katakan Sisters in Islam ya, yang juga berusaha untuk mengubah dasar ataupun polisi kerajaan dalam memberikan keadilan gender, kesetaraan gender, juga untuk memasak dan menegaskan demokrasi ya, bukan demi kerusi, kata Arinawati dalam Busa Hati. Ini semua adalah sebagai contoh aktiviti berpolitik ya, persaingan antara parti politik, juga kesan sesuatu dasar politik ke atas keanggotaan masyarakat ya. Jadi ada beberapa polisi-polisi tertentu yang akan memberi kesan kepada kaum wanita sebagai contohnya dalam kerangka ini. Ini dan ada kumpulan pendesak yang berusaha untuk mengubah polisi tersebut. Ini juga adalah apa yang kita panggilkan politik ya, aktiviti berpolitik. Dan hal-hal ini sangat jelas dan sangat tepu ya di dalam novel Busa Hati yang dikarang oleh Arinawati ini. Baik, oleh kerana kita sudah ada novel, kita ada sudah politik, kita ingin melihat bagaimana ia dipadukan, digandingkan hingga ia menjadi sebuah novel politik ya. Glosari istilah kesusastraan menyebutkan novel politik ini adalah novel yang secara langsung berhubung dengan aspek-aspek penting dalam kehidupan politik ya. Aspek-aspek tersebut merupakan bahan utama bagi karya berkenaan dan bukan hanya semata-mata sebagai latar belakang atau sebagai persoalan-persoalan sampingan. Maksudnya politik itu bukan disentuh-sentuh ya, sedikit-sedikit ya gitu, tapi sebenarnya ialah dia menjadi teras kepada cerita ataupun naratif itu. Jadi novel politik ini mengemukakan kehidupan politik sebagai pokok persoalannya ya. Sama ada ia menampilkan watak ahli politik atau tidak, itu tidak semestinya ya. Dan kemudian itu ada seorang sarjana sastra yang sudah pun meninggal dunia, arwah Salam Muhammad Saman ya, daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, mengatakan bahawa dalam History of Modern Malay Literature Volume 2 mengatakan novel politik itu adalah political novels, on the other hand are novels which discuss the pattern of national politics and political figures who are involved in the political parties ya. Jadi Sahlan dia lebih memfokus, dia kata bahawa novel politik itu memfokus kepada politik kebangsaan ya, dan percaturan tokoh-tokoh politik di dalam parti-parti politik ya. Jadi itu pandangan Sahlan Muhammad Saman. Dan saya ingin juga memetik pandangan-pandangan sarjana dari barat. Contohnya Maurice Edmund Spear ya, dia mengkaji novel-novel politik Amerika Syarikat, United Kingdom ya, seawal 1924. Dia katakan novel politik ini adalah sebuah novel yang mementingkan idea daripada emosi. Nah, selalunya kalau kita baca novel-novel itu kan kita akan terbuai dengan pelbagai emosi, kadang sedih, kadang lucu, kadang suspense ya, kadang seram kalau novel seram ya. Tetapi novel politik ini selalunya adalah novel yang mementingkan idea, wacana daripada emosi ya, dan kadang-kadang tentang proses pengubahan undang-undang ya, yang ada dalam Busa Hati, untuk berkisar mengenai teori pengurusan masyarakat ya, bertujuan kadang-kadang berbentuk propaganda kepartian atau pembaharuan awam, dan ada watak-watak itu yang terlibat dengan kerajaan, ada juga yang sebagai pembangkang dalam kehidupan berpolitik ni. Jadi ini hampir sama dengan pandangan H.A.L. Fisher yang mengatakan novel politik itu adalah novel yang ada wataknya terlibat dengan kehidupan berpolitik dan sekadar membincangkan idea-idea politik. Kemudian itu ada sarjana lain, Joseph Blotner pula menyebutkan novel politik adalah novel yang secara langsung menafsir atau menganalisis fenomena politik. Ini dilakukan oleh Arinawati di dalam Busa Hati. Baik. Kemudian itu ada juga lain sarjana lain yang berpandangan bahawa sesebuah novel itu, dia katakan kalau novel politik itu, kalau kamu mau menanggapi ia sebagai novel politik, maka dia jadi novel politik, kata Irving Ho ya. Jadi by a political novel I mean a novel in which political ideas play a dominant role
or in which the political milieu is the dominant setting. Maksudnya novel itu memiliki idea politik yang memainkan peranan yang dominan, dan dalam keadaan persekitaran politik itu menjadi latar yang jelas, ya, yang dominan. Jadi maksud dominan itu, Ho mengatakan bahawa a novel in which we take to be dominant political ideas or the political milieu is a novel which permits this assumption without thereby suffering any radical distortion, and it follows with the possibility of some analytical profit. Ya. Jadi ada perbincangan mengenai ideologi, ya, mewakili kemanusiaan, dan mempunyai tujuan khusus novel politik ini untuk mempengaruhi pembaca. Jadi kalau novel seram, dia tujuannya untuk membuat pembaca jadi seram. Kalau novel detektif sebagai contohnya, untuk menggantung suspend seseorang pembaca. Tapi novel politik selalunya adalah bertujuan untuk mempengaruhi, ya, untuk menyebabkan bila pembaca habis selesai membaca itu, dia akan berkecenderungan sama dengan pengarang novel tersebut. Jadi kerana itulah novel politik ini menekankan idea politik, ya. Idea politik ini mestilah menguasai seluruh novel tersebut. It is politics above all, yang mana politics as both temptation and impediment. Politik mengatasi persona dalam karya, ya. Jadi tuan-tuan, hadirin dan hadirat, sudahnya saya rasa saudara-saudari sekalian memahami bahawa novel politik itu dia bukan macam novel-novel roman sebagai contohnya yang kita biasa baca, ya. Ini dia sangat berbeza. Dan juga, ya, kita harus ingat bahawa novel politik itu dia boleh jadi temanya macam-macam, ya. Dia boleh jadi juga berbentuk utopia, iaitu satu harapan-harapan, ya, yang kita sangkakan. Jadi mungkin katakan saya ingin menulis sebuah novel yang mana watak-wataknya semua wanita, yang mana menginginkan kesetaraan gender, ya. Itu bisa berlaku, itu boleh berlaku, di mana ia sebuah novel, ya, dan ada diskusi-diskusi politik di dalam itu, di mana watak-watak itu bermain politik, berusaha untuk mempengaruhi pembaca supaya dunia sekeliling yang realiti itu mengikut dan menurut apa yang difahami atau ditafsirkan oleh seseorang pengarang, ya. Jadi idea politik itu mesti mengatasi emosi, ya. Baik, dalam hal ini Busa Hati, bagaimana ia adalah sebuah novel politik, ya. Macam yang saya katakan tadi, dalam kalangan masyarakat luar, ya, di luar sastra negara, Arinawati ini kurang dikenali, ya, berbanding Usman Awang, Samad Said dan Shah Nun Ahmad. Ada kemungkinan kerana topik-topik ataupun tema-tema yang disentuh oleh arwah Arinawati itu sangat jauh, ya, yang tidak begitu dekat dengan masyarakat pembaca seperti Salina sebagai contohnya, karangan Samad Said, ya, ataupun beliau tidak menulis karya-karya yang jimat, yang senang dibaca seperti puisi-puisi Usman Awang, ya, itu sebagai contoh, ya, ataupun isu-isu yang ditampilkan itu bukan isu-isu yang kecil, ya, seperti yang mikro, ya, seperti kemiskinan, ya, kehidupan desa seperti yang ditampilkan oleh Shah Nun Ahmad. Jadi Arinawati dia ada kelas tersendiri, dan juga mungkin kerana karya-karyanya juga banyak mengambil latar-latar yang begitu asing, ya. Kadang-kadang latar luar negara, kadang-kadang latar Indonesia, ya. Kerana Arinawati ini juga adalah lahir di Indonesia, yang menyebabkan orang agak terpinggir ataupun kurang memesrai karya beliau, ya. Sebelum trilogi Busa ini, Arinawati pernah menghasilkan trilogi lain yang menurut saya sangat relevan untuk dibincangkan, ya. Mungkin di lain-lain kali, mungkin oleh badan bukan kerajaan yang lain, seperti Bunga dari Kuburan, ya. Dalam novel ini bangsa-bangsa dari Asia bangkit membalas dendam terhadap Amerika. Jadi orang Vietnam di Amerika Syarikat melangsaikan dendam mereka, ya, di Amerika, ya. Kemudian itu dalam masa yang sama berlaku gempa bumi besar yang memusnahkan seluruh Amerika Syarikat, ya. Jadi itu Bunga dari Kuburan. Kemudian itu ada sequelnya pula, Kuntum Tulik Biru, bagaimana seisi Eropah memuncak kebencian mereka terhadap bangsa Yahudi, dan
dan yang menjadi mangsanya ialah salah seorang bangsa Yahudi, Marina, seorang pengkaji dari Amerika Syarikat. Ya, sekali imbas novel ini semacam memusuhi orang Yahudi, tetapi sebenarnya protagonisnya Marina itu adalah seorang researcher berbangsa Yahudi yang akhirnya akan berkahwin dengan seorang lelaki Melayu dari Malaysia. Bayangkan ya, lelaki Melayu dan juga wanita Yahudi berkahwin ya. Jadi huru hara di dalam Kuntu Tulik Biru itu ialah apabila daik ataupun benteng yang mengempang air di Belanda itu, kita tahu Belanda tu dia rendah daripada paras air laut, telah runtuh dan menyebabkan banjir seisi Belanda. Dalam bahagian yang akhir yang paling dikenali dan ini paling dekat sekali mungkin dengan sistem Islam penganjur kita ialah perbincangan tentang feminisme yang mengambil latar Jepun ya, iaitu Sakura mengorak kelopak ya. Arinawati menghayalkan dua keluarga samseng Yakuza Jepun bergaduh dan di tengah-tengah itu ada watak-watak wanita yang berusaha untuk mendobrak status quo atau mendobrak sistem patriarki di Jepun ya, dan juga menghubungkannya dengan lelaki Melayu ya. Jadi ini adalah trilogi yang menurut saya sangat-sangat bagus, sangat utuh dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka lama dahulu. Jadi sebelum kita pergi pada Busa Hati, Arinawati ini saya ingin memperkenalkanlah kerana saya fikir Arinawati ini seperti kata saya tadi tidak banyak dibicarakan orang ya. Beliau lahir di Makassar, Indonesia, dan apabila Perang Dunia meletus, beliau telah menjadi seorang pelaut, seorang klasi, dan ada banyak karya-karya beliau yang menggunakan laut sebagai latar yang mana sangat bila kita membacanya kita akan menjadi sangat dekat dengan laut, seperti seolah-olah kita berlayar bersama dengan dia. Dan Arinawati ini terjun dalam dunia kewartawanan sekitar tahun 1954 dan pernah menjadi editor di Pustaka Antara ya. Jadi beliau menerima anugerah sastrawan negara pada tahun 1988. Itu dalam slide saya itu saya tunjukkan stem kenang-kenangan pada tahun 2016 sastrawan negara Arinawati selepas untuk mengenang beliau ya. Baik. Trilogi lain sastrawan negara ini daripada Bunga dari Kuburan, Kuntu Tulik Biru dan Sakura mengorak kelopak ialah trilogi Busa ini ya, dinamakan trilogi Busa yang diterbitkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebenarnya ini satu hal yang juga menarik yang mana menyebabkan karya ini kurang dikenal orang ya, kerana diterbitkan oleh penerbit universiti. Selalunya novel-novel ini diterbitkan oleh penerbit-penerbit cerita ya, penerbit novel, tetapi kali ini karya Arinawati ini diterbitkan oleh penerbit universiti, iaitu penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi kerana itu ia kurang mendapat perhatian ya. Jadi jilid pertama ini iaitu Busa Hati ini dia menyentuh tentang politik etnik di Sabah ya, yang melibatkan Malaysia dan kerajaan persekutuan secara menyeluruhnya ya. Dia bermula dengan kematian Kiau Sau, salah seorang watak ataupun protagonis utama, tetapi bukan protagonis utama ya, dia tidak muncul pun, dan kemudian itu diperlihatkan susur galur keluarganya ya, cucu, cicit, anak-anaknya yang berseliratan ya, kahwin dengan orang Jepun lah, kahwin dengan orang India lah, yang ada juga jadi warga negara Indonesia. Kemudian itu semua itu dilambakkan sekali dan ia ditali mengikut babnya itu disentuh mengikut latar masa ya. Contohnya untuk bab ini, bab 23 pukul 16.10, pukul 4.10. Jadi dia bergerak jam demi jam ya. Tapi sebenarnya rentang waktu itu lebih panjang kerana ada flashback ya, ada imbas kembali. Dan dia dari latar politiknya ia berkenaan dengan sebenarnya isu-isu perkauman juga muncul ya, iaitu bagaimana kelompok beragama Islam dikatakan tidak bersatu, tewas pilihan raya Sabah di tangan kelompok gabungan pagan Kristian dan Cina dengan kecampur dananya terhadap politik wang ya. Saya tidak akan menyentuh begitu banyak tentang aspek-aspek perkauman ini kerana ada banyak aspek lain yang saya fikir lebih wajar untuk disentuh ya. Jilid kedua je pula adalah tentang juga politik Sarawak. Kali ini ada rusuhan kaum antara kaum Melayu dan Dayak ya, dan juga ada permainan CIA dan sebagainya. Dan di sini pula adalah jilid ketiga tentang juga politik perseteruan atau persengketaan politik di Semenanjung dan disulam dengan kejadian bencana alam, iaitu gempa bumi di Semenanjung ya, ketika krisis politik itu terjadi. Nauzubillah ya, mohon tidak terjadi.
Baik, novel ini Busa Hati, kita pergi kepada Busa Hati adalah kisah resah sebuah keluarga besar ya, sangat besar yang mana ada lebih daripada 50 orang watak ya, yang kalau kita tidak betul-betul cermati kita akan sesat di dalam banyaknya selirat watak-watak dan perwatakan yang diketengahkan ya. Jadi di sini digambarkan ada satu kuasa matriarki ya, seorang perempuan yang utuh, yang kuat, yang mempunyai anak-anak yang juga bercempera, mempunyai kuasa dan pengaruh tersendiri dalam bidang masing-masing dan juga cucu cicitnya. Tetapi malangnya Yin Su dan Koh Xiao ini tidak tampil di dalam karya tersebut secara jelas ya. Mungkin disengajakan oleh Arinawati. Saya ingatkan bahawa karya-karya Arinawati banyak mengambil watak-watak wanita yang kuat ya, tetapi kali ini kelihatannya Arinawati ingin memfokus tentang isu politik itu sendiri, iaitu politik Sabah ya. Jadi Busa Hati ini memberi perhatian banyak ya, tapi dia lebih kepada anak bongsu Koh Xiao ini, iaitu Basirun yang lahir di Sabah tetapi kemudiannya melarikan diri ke Indonesia dan kemudian itu diterima di Indonesia dan menyertai militari dan mendapat pangkat general ya. Jadi karya ini memperlihatkan bagaimana Basirun ini mematahkan campur tangan asing di Sabah, iaitu tentera bawah tanah Jepun, Red Guard, berusaha untuk mewaraskan pemusuhan politik dalam keluarganya yang besar, itu ekoran panasnya Pilihan Raya Negeri Sabah, dan menyarankan satu projek pembangunan di atas tanah milik keluarganya, iaitu penanaman kacang soya. Jadi keluarga Koh Xiao ini, keluarga Basirun ini, ada yang bukan Islam, pagan, ada juga yang Islam ya. Ini membawa real politik Sabah ya, yang mana kita tahu itu adalah sesuatu yang lazim ataupun lumrah di negeri-negeri di Malaysia Timur ataupun Borneo. Jadi dalam sela dan celah plot inilah ditampilkan isu-isu politik yang dimanipulasi oleh Arinawati agar dapat menyatakan pandangan dan pendapat beliau ya, seperti mana yang saya sebutkan dalam kerangka novel politik sebentar tadi ya. Baik, dalam Busa Hati ini pengarang mengetengahkan lanskap politik Sabah menerusi 3 parti politik yang disamarkan ya. Maksudnya ialah dia tidak terang-terangan ya, tapi masih boleh kita camkan kalau kita memberi perhatian secara jelas ya. Parti-parti itu ialah parti kongsi yang dikatakan berfahaman sekularisme liberalisme. Kemudian itu Parti Gunung yang dikatakan ideologinya sosialis dan terdiri dari pelbagai kaum, dan juga Parti Kerbau juga yang memperjuangkan hak pribumi Sabah yang juga terdiri pada pelbagai kaum yang dilihat terhakis ya. Kedua-dua ini, Parti Gunung dan Parti Kerbau ini terhakis di bawah pemerintahan, hak-hak mereka terhakis di bawah pemerintah Parti Kongsi yang terasnya adalah Masyarakat Kadazan Dusun Murut ataupun KDM ya. Selalunya orang di Semenanjung kurang memahami tentang isu perkauman yang ada di Sabah ya. Ramai orang menyangka bahawa isu perkauman hanya ada di Semenanjung ya, iaitu antara kaum-kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India, tanpa kita menyedari bahawa ada juga bentuk perkauman yang lain di Sabah ya misalnya, dan kompleksiti ini yang kurang diketahui oleh kita di Semenanjung, oleh audien di Semenanjung, yang menyebabkan kita juga kurang memahami real politik Sabah. Jadi kita akan kadang-kadang sesat dan hilang ya dalam pertengkaran atau wacana politik dan nama-nama mereka yang ada, dan juga pelbagai parti-parti yang dianggap parti regional ataupun parti negeri ya, seperti Warisan ya, PBS, UPKO dan sebagainya ya. Salah seorang pengkaji sastra Melayu yang telah melakukan penelitian terhadap Busa Hati, sebenarnya tidak ramai, saya tidak pernah menemukan ada perbincangan lain tentang Busa Hati ini, begitu terpencilnya novel ini. Hanya ada Cik Abdullah Cik Ya ya tahun 2016, dan kini saya berusaha untuk mengembalikan perhatian kepada novel ini. Dalam satu makalah beliau, gambaran konflik politik dalam kalangan masyarakat Sabah, dia telah merungkaikan kod-kod politik ni. Jadi dijelaskan siapa Parti Kongsi, siapa Parti Gunung, siapa Parti Kerbau ya. Jadi Cik Abdullah Cik Ya dengan jelas ya menunjukkan bahawa pengarang mengatakan bahawa pengarang menggambarkan setiap parti politik itu didukungi oleh pihak-pihak tertentu dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing. Parti Kongsi adalah sifat sekular materialistik, Parti Gunung, Parti Kerbau, dua parti yang bersifat memperjuangkan hak pribumi yang tertindas akibat Parti Kongsi. Dan Parti Kongsi ini memerintah Sabah, segala tanah yang dimiliki oleh orang kampung kebanyakannya telah habis dijual ya, tergadai ya. Kemudian itu ada juga isu bagaimana rahsia
rasa resah dan tidak senangnya orang-orang Sabah apabila Labuan dijadikan wilayah persekutuan. Dan Arinawati melukiskan ketiga-tiga parti politik ini dan disamakan dengan parti politik di Sabah yang mengalami kemelut politik yang berpanjangan. Ya, dicamkan suspeknya ialah Arinawati ketika itu merakam real politik ataupun keadaan politik ketika era kepimpinan Perdana Menteri Pak Lah ataupun Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Jadi parti kongsi digambarkan oleh pengarang dalam novel ini sebenarnya merujuk kepada Parti Berjaya yang mana pernah dipimpin oleh Datuk Seri Hari Saleh. Kemudian itu Parti Kerbau, parti milik Kadazan Dusun yang dipimpin oleh Datuk Seri Joseph Pairin Kitingan yang juga bertanding dalam pilihan raya kecil negeri Sabah kali ini, dan juga Parti Bersatu Sabah ataupun PBS yang juga bertanding. Ini bukan Parti Bersatu yang ada di Semenanjung ni. Kemudian itu ada Parti Gunung dilukiskan oleh pengarang itu Parti USNO, di mana parti ini pernah dipimpin oleh Tun Mustafa. Baik. Jadi inilah landscape politik yang diketengahkan di dalam Busa Hati. Baik, saya kerana ada terlalu banyak isu-isu politik di dalam Busa Hati ini, hampir mustahil untuk kita mengupas dan membincangkan satu demi satu mengenainya. Contohnya ada isu tentang tanah. Kalau saudara-saudara mengikuti isu-isu tentang pilihan raya negeri Sabah, kita akan mendapati ada banyak perbincangan tentang tanah pusaka dan tanah ataupun tanah tradisi di negeri Sabah yang dijadikan bahan kempen kali ini. Kemudian itu ada juga isu campur tangan asing. Baru-baru ini kita dengar dan kita sentiasa tahu bahawa ada negara di Asia, dalam ASEAN atau Asia Tenggara, tanpa perlu kita berselindung, iaitu Filipina, yang menuntut Sabah dan tidak pernah menggugurkan hasrat untuk mengambil Sabah kembali. Jadi hal-hal ini semua ada di dalam Busa Hati, tetapi kerana novel ini tebal dan ada banyak isu-isu tepu yang di dalamnya, kita tidak akan membincangkan semua. Mustahil sekali. Jadi saya ingin menyorot lebih jelas supaya ia sama dengan selaras atau sejajar dengan isu semasa yang akan kita temukan atau sekarang ini, iaitu pilihan raya negeri Sabah yang akan pengundiannya jatuh pada hari Sabtu ini. Jadi sebagai konteks sedikit kerangka, Muhammad Nordin Ahmad pernah menulis tentang rasuah. Beliau ni adalah ketua ataupun pengarah waktu itu SPRM, belum SPRM tapi BPR kalau masih ingat, Biro Pencegah Rasuah. Sebuah artikel makalah berjudul Masyarakat Melayu, Budaya Rasuah dan Penyelesaiannya. Jadi dia fokus masyarakat Melayu, maknanya semacam mengatakan bahawa pandemik lah dalam kalangan orang Melayu ini berlaku rasuah ini. Jadi sangat mengaibkan dan memalukan, dan Muhammad Nordin berusaha untuk menyentuh emosi dalam artikel beliau tersebut, supaya janganlah kita melakukan rasuah ini kerana akan menyebabkan negara runtuh. Jadi beliau menyentuh ataupun menjeniskan beberapa bentuk rasuah. Pertama, transaktif, suka sama suka; ekstortif, didesak; defensif, takut tindakan. Contohnya, kau ambil rasuah ni, kalau tidak aku ancam keluarga kamu. Jadi dia terpaksa mengambil rasuah tersebut. Nepotistik, pilih kasih. Kemudian itu ada supportif, iaitu bersubahat; antigenik, iaitu mengambil kesempatan; dan investif, konon-kononnya pelaburan tetapi sebenarnya adalah rasuah. Jadi untuk menunjukkan gejala rasuah dalam pilihan raya negeri Sabah ini, kuliah ini hanya akan mengambil kesempatan untuk membentangkan 4 contoh rasuah dari jenis-jenis rasuah yang disebutkan di atas, dan ini muncul di dalam novel Busa Hati ini. Dan menurut saya ini sayang sekali perbincangan tentang rasuah dan juga hal-hal politik Sabah dalam novel ini tidak dikenali atau tidak diketahui orang. Jadi kesempatan ini kerana ada pilihan raya negeri Sabah, saya ingin mengetengahkannya semula. Baik, transaktif, suka sama suka. Jadi Arinawati mencadangkan ataupun menampilkan persoalan bahawa hamburan wang untuk rakyat ketika pilihan raya negeri ini menjadi-jadi sekali, iaitu sehingga pengundi dan rakyat itu sendiri
merasakan itu satu norma, satu perkara yang biasa. Bahawa politik wang dan pembelian undi itu adalah salah dan merupakan satu rasuah. Sebenarnya sepatutnya ini salah, tetapi kerana biasanya itu sehingga pengundi-pengundi merasakan bahawa ini wang ini memang selalunya datang ketika musim pilihan raya. Jadi apa salahnya ambil. Jadi dalam halaman yang disediakan itu jelas watak Basirun daripada dia ini general Indonesia Sebenarnya kalau kita nak kritik kita boleh katakan takkanlah Basirun tak tahu dia general Indonesia kan, sama sahaja keadaannya kan. Basirun tercengang katakan, bukankah salah membahagi wang dalam kempen pilihan raya? Bahrom sepupunya ketawa mengejek begitu undang-undang pilihan raya di atas kertas katanya. Peraturan dibuat di Kuala Lumpur. Wang balak Yayasan Sabah untuk orang Sabah. Saham amanah di Kuala Lumpur. Buku pun datang dari Kuala Lumpur, tapi buku yang dibawa ke Sabah itu, buku saham amanah itu, diisi wang Sabah. Jadi wang Sabah kepada orang Sabah melalui buku saham amanah dibawa dari Kuala Lumpur. Jangan salahkan Sabah kalau orang Sabah terima wang Sabah. Jadi katanya, ambil saja kan. Ini suatu yang kalau tak ambil nanti dikebas dia orang. Jadi ini adalah gejala rasuah yang ada, dan sepanjang novel Busa Hati ini ditekankan persoalan ini, transaktif, suka sama suka, maknanya rasa tidak apa tentang rasuah ni, sehingga menimbulkan rasa kejijikan dan kemeluatan kepada rasuah ini. Jadi ini suatu juga perkara yang perlu diberi perhatian menurut saya, bahawa ada novel karya sastra yang membincangkan hal-hal seumpama ini dan kita tidak perlu tercari-cari dan novel ini terbit jauh sebelum terma-terma yang kita dengar seperti kleptokrasi dan sebagainya Baik, kemudian itu ada juga jenis rasuah yang dipanggil supportive, itu bersubahat dalam satu bab Busa Hati watak Zaitun seorang profesor dari Semenanjung, dia pulang ke Sabah untuk melihat kerana kematian Kiyosou itu dia melihat ramai pekerja parti dari Semenanjung, antara lain termasuklah anak murid bekas pelajar beliau di Universiti Kebangsaan Malaysia berada di Sabah dan dia menyedari kehadiran unsur Semenanjung itu di mana terdapat pendanaan yang sangat banyak, pembelanjaan politik ataupun pilihan raya yang sebenarnya tidak transparan. Jadi ini satu lagi yang reform demokrasi yang mesti kita lakukan di negara kita ini, yang sebenarnya disentuhkan oleh Arinawati, iaitu perlu ada pendanaan pilihan raya yang transparan, yang telus, yang cermat yang maknanya yang kita boleh tahu RM10 ini datang daripada si Polan ataupun si Polan si Anu ataupun si Anu, RM20 dan ada limitasinya, jangan sampai 1 juta, jangan sampai 1 bilion, kerana nanti seolah-olah parti ataupun tokoh politik tersebut akan dibeli oleh kuasa tertentu. Jadi ini tidak ada. Jadi Arinawati mengkritikkan jadi diperlihatkan ini gambaran novel Busa Hati yang saya conteng-contengkan bagaimana berlakunya apa yang dikatakan rasuah dalam pilihan raya dalam lubuk hati Zaitun. Dikatakan, nampak wang kertas 50, 100, 500 daripada tangan pemujuk undi, peraih undi, ke tangan pengundi. Benarkah celoteh wanita semalam, Zaitun ingin borak kaum wanita parti yang bocor mulut bahawa partinya akan menang sebab dukungan bulat dari Kuala Lumpur. Tapi kami pun bayar mahal juga, setiap orang dapat ganjaran. Ahli biasa RM5,000, ahli jawatankuasa cawangan RM10,000, ahli jawatankuasa bahagian RM20,000, ahli jawatankuasa negeri RM30,000. Esko RM50,000, Timbalan Menteri RM50,000, Menteri RM100,000, pemimpin terbesar berjuta. Zaitun mengerutkan mukanya menghitung dalam kepala. Jika diambil purata RM25,000 seorang dikali RM2,500 berapa? Dia mengeluh. Babi busuk katanya, RM62,500,000. Jumlah wang yang tercurah ketika pilihan raya negeri Sabah. Ini adalah gambaran yang diberikan oleh Arinawati. Sebenarnya persoalan-persoalan ini dihidangkan oleh Arinawati dalam Busa Hati
dalam gaya yang menjentik kita, yang berusaha untuk mempengaruhi kita, emosi kita juga, dan juga merangsang idea, dan supaya kita memikirkan bahawa wah, ini nista sekali, ini keji sekali, tetapi dibenarkan dan dibiarkan ya. Jadi ini yang cara Arinawati menyuguhkan ataupun menyentak kita pembaca ya. Kemudian itu ini bahagian tadi plot apa ni perenggan ya, yang saya bacakan tadi ya. Kemudian itu ada juga jenis ataupun pengkategorian rasuah yang mana kita panggil antigenik ya, ataupun mengambil kesempatan, yang mana berlakunya amaran lompat parti ataupun parti hopping ya dalam kalangan segelintir politikus kerap berlaku ya. Jadi kata Arinawati ya, masalah-masalah yang ada di negeri Sabah ini dalam kemulut politik ini, lompat parti, kemudian itu persoalan tanah tradisi, perkauman, kadang-kadang antara East Sabah, Sabah Timur dengan Sabah Barat ya. Ini semua isu migran ya, yang juga panas ya di dalam pilihan raya kecil negeri Sabah hari ini. Semuanya ini adalah bumbunya, hulunya, muaranya adalah korupsi, adalah rasuah ya. Jadi dia katakan bahawa korupsi inilah yang menyebabkan berlakunya pengkhianatan terhadap mandat yang telah diberikan dalam sistem demokrasi, yang mana banyak kali diulang oleh Arinawati demi kerusi, bukan demokrasi tapi demi kerusi. Saya berusaha untuk mempopularkan istilah ini ya. Mungkin selepas daripada wacana ini kita boleh gunakan. Kita kata NGO sistem Islam mungkin buat satu banner tagline kata kita mahu demokrasi bukan demi kerusi ya. Dan demi kerusi inilah pada politikus-politikus yang lompat parti. Dalam Busa Hati, Arinawati menunjukkan bagaimana amalan kata dan lompat parti ini berakarkan dari rasuah ya. Jadi di situ perenggan itu diperlihatkan ya. Bagaimana nak dipercaya kalau mereka sendiri tidak percaya antara satu sama lain ya. Watak Gibong mengejutkan Basirun. Dia kata dalam pilihan raya ini mereka jadi pecah empat. Ini keluarga dia ini ya. Kebau, gunung, kongsi dan bebas ya. Mata dia bergilir dari Bibah kepada Basirun. Saya sudah terancam bila pilihan raya ini selesai, mereka akan pecat saya daripada jawatan pembantu ketua daerah. Boking pun akan dipecat daripada kedudukan orang tua-tua dan juri Mahkamah Anak Negeri. Siapa kata begitu? Suara Barum tajam. Libun dan Sadukung sudah sepakat begitu. Kedua orang tua itu dalam kongsi, mereka akan kalah. Jangan bimbang. Gibon mengeluh. Mereka akan segera melompat kepada yang menang. Nampak ya? Lompat parti. Dia marah. Sekarang mereka sudah kaya, kaut daripada kerbau, bolot daripada kongsi. Maknanya makan banyak kolam, pancing banyak kolam. Kolam A, kolam B, kolam C. Begitu burukkah kesannya politik kepada keluarga Ginsu? Iaitu keluarga dia, keluarga mereka, Basirun meradang. Berapa banyak kekayaan mereka kumpul daripada permainan busuk dalam politik. Permainan politik busuk itu dan suara Gibong putus, dia tunduk. Apa maksud abang? Basirun mendesak. Perbuatan kotor. Terhenti lagi. Hatinya kian terasa pedih. Selama ini nasihatnya tidak dihirau adik-adik iparnya. Mereka gadai pusaka untuk berjudi lumba kuda. Mereka khidmati pemimpin politik bawa dari kampung, ditebuk haram di kota. Tak mengapalah, biar saya berhenti. Kami ini apa sekarang? Ketua daerah, ketua anak negeri, ketua kampung, orang tua-tua. Tak lagi macam zaman gunung berkuasa dulu. Bersih dan lancar. Sekarang ini semua sudah dikotorkan politik. Nah, perenggan ini, Arinawati memperihalkan bagaimana jawatan-jawatan berpengaruh dalam masyarakat menjadi jajaan oleh kuasa politik. Nah, kalaulah jawatan di Mahkamah Adat Negeri, di Sabah ada Mahkamah Adat, nanti kita akan sentuh sedikit ya. Mahkamah Adat ini penting ya, tidak seperti mana di Semenanjung ya. Kalau ia boleh ditentukan dengan jajaan ataupun janaan politik, maka ini kan menunjukkan bahawa keadilan tidak dapat dicapai. Keadilan boleh dijual beli dan menjadi galang ganti. Dan pastilah masyarakat menjadi kucak-kacir. Di sinilah tidak ada demokrasi, yang ada adalah demi kerusi. Dalam hal ini, politik bukan lagi untuk tujuan murni berkhidmat buat masyarakat, tetapi menjadi tawaran untuk meneruskan kuasa. Ya. Yeah. Ini contoh kalau saya baca-baca itu, saya temukan politik apa dan sebagainya di sini ya, yang berwarna jingga itu adalah petikan yang saya ambil sebentar tadi. Baik, kemudian itu ada jenis yang lain, investif, yang kononnya pelaburan ya, yang mana rasuah ini menyebabkan hak rakyat tergadai.
dan selalunya tanpa mereka sedar. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana tanah milik pribumi Sabah tergadai oleh permainan politik kotor kelompok politik tertentu. Ya. Sembang antara Tun Yang Terutama Sabah, TYT, Penggubernur Sabah dengan watak Basiro ni. Basiro ni dia general kan, baru dapat datuk dan akan dapat Tan Sri di Istana Negara. Jadi rakan-rakan sepermainannya dan perbualannya tentulah orang-orang yang juga kelas-kelasan, golongan-golongan bangsawan. Jadi perbincangannya itu dengan TYT. Cuma dalam di sini TYT Sabah ini diunjukkan seorang pemimpin berjiwa rakyat, selalu turun padang, kemudian itu keluar daripada istana tanpa pengetahuan pengawal dan sebagainya untuk melihat keadaan rakyat, malahan membunuh musuh daripada tentera Red Guard yang tidak akan saya sentuhkan dalam kuliah ini. Jadi perbualan antara TYT dan Basiro ini menunjukkan seriusnya keadaan ini. Dia kata, biar aku ceritakan tentang tanah milik tradisi. Tanah itu kebanyakannya di lereng gunung. Ini kita cuba bayangkan keadaan di Sabah. Kita semua pernah ke Sabah kan. Jadi bagaimana orang-orang pribumi, masyarakat pribumi ini menanam tanaman pindah. Kemudian itu tempat berburu, meramu kayu, buluh, daman dan rotan katanya. Jadi Basiro tanya, masih begitu sekarang? Ya, tetapi tidak semua tanah tradisi begitu banyak sudah dimiliki cara orang perseorangan ribuan hektar seorang. Nah, siapa yang mempunyai kelebihan untuk memiliki tanah sampai ribuan hektar ini? Orang di kampung itu sendiri, mati Basiro besar. Orang besar dari bandar. Jadi, tentu ya, Arinawati ini dia seorang yang bukan seorang yang begitu politikal. Kalau kita baca karya-karya beliau, sekali-sekala muncul seperti dalam trilogi Busa ini tentang politik, berbanding dengan Syahrul Ahmad yang hampir setiap karyanya itu menyentuh politik. Jadi kerana itu Arinawati dia mungkin tidak sampai menyentuh orang besar mana yang memiliki tanah ribuan hektar. Baru-baru ini kalau saudara rajin Google, jadi bahan kempen dalam Pilihan Raya Negeri Sabah, orang yang mempunyai tanah ribuan hektar boleh cari di atas talian. Jawapan itu menggigit hati Basirun. Tanah kebun, tanyanya kemudian. Jenis tanah begitu milik pusaka pribadi, native title, tanah pertanian. Setelah pusaka dibagi sudah kecil bidangnya, maknanya dipecah-pecahkan. Umumnya luas 10 ekar ke bawah setiap geran. Kamu tahu dari tahun 1977 setelah setahun gunung jatuh sehingga sekarang, tanah jenis itu telah banyak bertukar daripada bumi putra kepada non-bumi putra. Native title masuk daripada undang-undang tanah, tanya Basirun masih ada atas kertas, tapi pegawai daerah diarahkan dulu sekarang menjual lot tanah yang 10 ekar ke bawah milik bumi putra kepada non-bumi putra. Perangan ini panjang sekali, kemudian itu dihubungkan dengan hujungnya, kabarnya banyak wang beredar di Sabah setiap musim pilihan raya begini, mahu menang, jika kalah perusahaan mereka runtuh. Nah, kenapa politikus ini dalam pilihan raya negeri bermati-matian sehingga sanggup mengkhianati mandat rakyat dan sebagainya? Ini kerana, kata Arinawati, lompat parti dan sebagainya, kerana apa? Bayar duit berjuta-juta dan sebagainya, kerana jika kalah perusahaan mereka runtuh. Nah, nampak tak? Jadi bukan sangat untuk khidmat untuk rakyat. Jadi Busa Hati membawa ke tengah isu tanah tradisi yang sering tergadai dan menjadi pelaburan kuasa politik. Jadi isu tanah ini adalah antara isu yang begitu sensitif dan menjadi bahan politik dalam setiap pilihan raya kecil peringkat negeri. Ini perenggan-perenggan yang telah saya bacakan tadi tentang cukai tanah, tentang tanah bumi putra, tidak bumi putra. Kemudian itu saya lihat contengan saya itu, coretan saya tentang di Sabah itu perkaumannya berbeza dan malah mungkin lebih sengit lagi daripada kita di Semenanjung. Cuma hanya kita orang-orang Semenanjung mungkin tidak mengetahui, tidak begitu memahami konteks real politik di sana. Jadi masyarakat pribumi Sabah itu lebih mementingkan hak mereka. Jadi orang-orang pribumi Sabah ni ada satu tag yang mengatakan formula dalam kepala mereka, semacam adat ISO guna pembangunan manakan hak dagai. Tiada gunanya pembangunan untuk kami, pembangunan merampas hak kami. Ini bila pembangunan tu dah tidak adil lah. Baik, tadi saya menyuruh tentang undang-undang tradisi dan ini sangat menarik dalam konteks Sabah. Kalau di Semenanjung, adat ini mungkin sudah tidak begitu menjadi keutamaan. Malahan kalau NGO seperti Sisters Islam, pergumulan kita, percekcokan kita dengan pihak berkuasa mungkin adalah banyak lebih kepada isu-isu agama dan bukan tentang isu adat. Tapi di Sabah hal ini
tentang perihal adat ini dan tradisi ini tidak harus dipandang ringan ya. Dan dalam hal ini ada suatu istilah ataupun kerangka terma di Sabah yang dipanggil Sogit ya. Sejauh mana pentingnya adat itu kita akan melihat pada Sogit ini ya. Jadi ada seorang pengkaji wanita daripada Universiti Malaysia Sabah, saya Datuk Nornis ya, dalam undang-undang adat dalam konteks pribumi Sabah menyatakan bahawa adat itu dirujuk sebagai hukum. Maknanya di Sabah itu dia jadi undang-undang. Dan dia adalah suatu rujukanlah turun-temurun dan bukan rekaan ya. Dan biasa dianuti, diterima, disanjung dalam masyarakat dan berterusan. Ya, undang-undang adat ini berterusan, tidak terputus daripada satu keturunan. Dan adat itu mempunyai kuat kuasa untuk mengenakan hukuman ke atas pihak yang melanggar adat. Maksudnya undang-undang adat ni dia berlaku hukuman, ada penalti, ada dendanya. Bukan macam adat dalam peribahasa kita sahaja kan, yang ada di Semenanjung ni yang banyak yang sekarang ini pun sudah terhakis dan hanya kalau ada pun dominannya dalam masyarakat Negeri Sembilan ya, masyarakat Minang. Tapi di Sabah Sogit itu satu adat yang kekal diamalkan. Apa itu Sogit ya? Sogit ialah bayaran yang dikendaki dibayar oleh pelaku kepada yang diperlakukan ya, merupakan satu jenis pemberian untuk menebus kesalahan. Sogit ini mungkin dibayar kepada individu atau kepada keluarga, komuniti dalam kampung ya. Maknanya untuk supaya keharmonian dan keamanan dapat diwujudkan semula. Jadi sogit ini maksudnya sejuk, denda pula merupakan ganti rugi kepada kecederaan atau ketidakadilan. Jadi dia itu sogit lah. Dia bukan sangat untuk denda tapi dia sejuk, dia untuk cooling ya, untuk memperbaiki keadaan. Jadi ada tulisan lain ya, Kadazan Dusun di Sabah, Pendidikan dan Proses Pemodenan 1881-1967, Dayasan Salu menjelaskan sogit ini secara lebih terperinci. Dia kata ini adalah denda adat ya, untuk memulihkan keharmonian kampung ya, ganti rugi kecelakaan dan kemudaratan seseorang dan penawar bagi tujuan meringankan kesalahan seorang yang melanggar adat ataupun pantang larang. Nah, jadi sogit ini contohnya ya, ada orang berlaku sumbang, kecurangan, pencabulan mandat, ya, langgar janji dan sebagainya, apa tu pun pengkhianatan parti dan sebagainya. Sogit kepanasan akan dikenakan untuk kesalahan cabur dan sebagainya. Kalau sogit kepanasan di kampung ni perlu bayar 4 ekor kerbau, 4 buah gong besar, 4 ekor babi gemuk dan 4 buah gong kecil. Jadi kita mungkin di Semenanjung ya, yang sudah terhakis ada adat tradisi kita rasa bahawa ini sungguh lucu. Kalau saudara-saudara masih ingat ya, waktu berlaku gempa bumi kecil di Sabah ya, beberapa tahun yang lalu, dikaitkan dengan tindakan beberapa orang pengembara turis daripada Eropah yang tidak sopan, berkelakuan tidak sopan di puncak Gunung Kinabalu ya. Jadi mereka dikenakan sogit, dikenakan denda. Jadi ini sebenarnya adalah satu bentuk pendidikan dalam masyarakat ya. Dan adat itu adalah instrumen. Nah, adakah undang-undang sogit atau adat ini masih lagi terpakai? Ya, jawapannya. Tahun 2018 di sebuah desa di Penampang ya, seorang guru ya, dikatakan menggigit tangan anak murid dia tahun 4. Bukan murid gigit tangan guru gigit tangan anak muridnya dan dikenakan sogit itu, kena beri ayam kepada kanak-kanak itu, disaksikan dengan ketua kampung Kitiau ya, dan berdamai mengikut adat. Jadi hal seperti ini sebenarnya jarang kita dengar di tempat kita di Semenanjung kan. Kemudian itu dalam pada tahun 2019, masih baru ya, tahun lepas ya, 26 Februari, seorang lelaki dikenakan sogit oleh Mahkamah Adat Negeri tanpa ruli, ikut section-section tertentu. Mereka ada juga struktur undang-undang tersendiri kerana mengeluarkan kenyataan melulu terhadap Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri yang kedua, Datuk Seri Wilfred Madius Tangau ya, melalui aplikasi WhatsApp. Apa yang diarahkan ialah dia kena denda RM800 seekor kambing kepada Madius serta Johnny Ipin, orang yang membuat laporan. Jadi dan kemudian itu minta maaf. Nah, sogit ini ditampilkan di dalam busa hati ya. Di awal halaman-halaman pertama ya, disebutkan tentang sugit mintarum, sugit malu, sugit kepanasan. Ini menunjukkan bahawa betapa tepu dan tekalnya ya unsur-unsur tradisi di Sabah. Dan ini digunakan oleh Arinawati sebagai rencah ya, bahan politik di dalam novel Busa Hati juga. Nah, seperti mana yang saya bilang di awal ya, novel ini
terlalu memfokus kepada politik ya, iaitu pilihan raya negeri Sabah ya, berbanding dengan karya-karya Arinawati yang lain. Menurut saya novel ini agak mensudutkan wanita ya. Sayang sekali ya, kerana Arinawati bukan pengarang yang seperti ini ya. Dia bukan seorang male chauvinist, bukan seorang chauvinist lelaki. Dan watak-watak wanita di dalam ini ya, sudahlah kiaso watak matriark itu tidak muncul ya, walaupun sebenarnya boleh ditampilkan dalam bentuk flashback walaupun sudah meninggal dunia di awal karya tersebut. Tetapi juga watak-watak seperti Profesor Zaitun ya, kemudian itu Zarina, seorang watak wanita yang berpelajaran pendidikan, dan juga seorang pakar geologi ya, tanah ya. Semuanya ditampilkan tidak ada dalam perbincangan. Banyak perbincangan itu antara orang lelaki, dan selalunya mereka itu menjadi pemeriah dapur. Sebentar-sebentar dibawa cucur, sebentar-bentar bawa pulut, sebentar-bentar bawa nasi lemak. Wanita macam itu sahaja. Jadi Arinawati padahal boleh menerokai banyak kekuatan wanita-wanita lain seperti mana karya-karya beliau yang lain ya. Tapi seperti kata saya tadi, banyak lagi karya beliau menjadikan kaum wanita juara dan penentu suara dalam masyarakat. Tapi sayang sekali busa hati pengarang ini memanfaatkan wanita dengan begitu minimal sekali ya, menyebabkan kita rasa macam terkilan ya bila membacanya ya. Jadi ini menurut saya mungkin tidak disedari oleh pengarang Arinawati. Nah, di sinilah satu hal yang sebenarnya tidak diketahui oleh masyarakat awam, iaitu peranan editor ataupun penyunting. Ya. Sebenarnya sekiranya Arinawati mendapat seorang editor yang baik, sudah tentu editor akan melihat secara mikro. Ya. Mikro ni kadang-kadang suntingan ejaan lah, ya. Apa ni, clashes, ambiguity. Contohnya watak Bashirun itu nampak semacam anti rasuah sangat ya, padahal dia seorang general di Indonesia ya, yang diketahui bahawa gejala rasuah itu begitu pandemik sekali ya. Jadi kan ada macam tidak keselarian di situ. Jadi kalau seorang editor yang cekap, dia akan dapat membetulkan keadaan ya. Dan juga seorang editor dan penyunting yang cekap juga boleh mencadangkan bahawa wanita-wanita tertentu diperkasakan atau diberdayakan sehingga muncul sama separas bahu dengan Bashirun ni sebagai contohnya. Dan ada banyak watak-watak yang boleh dimanfaatkan, tetapi sayang sekali Arinawati tidak mendapat editor yang baik ya, dan malahan begitu suntingannya tidak dilanggar, kita akan dapati terlalu banyak kesalahan-kesalahan ejaan yang menurut saya sangat memalukanlah untuk penerbit yang sepatutnya berbobot ya, semacam tergesa-gesa ditampilkan ya. Pun Busa Hati ini adalah suatu karya yang menurut saya cukup khas kerana ia memberikan kita satu yang jarang-jarang kita ketahui, iaitu politik Malaysia Timur, khususnya negeri Sabah, dan untuk kita memahami landscape budaya dan politik budaya seperti Sogit tadi dan sebagainya ya, dan juga politik negeri Sabah ya. Baik, nota akhir ya. Dalam novel Busa Hati ini memang ada disentuh tentang campur tangan kuasa asing sedikit di Sabah ya. Jadi oleh kerana beberapa minggu lalu ataupun bulan lalu, tahun lalu juga ada bahawa sekali lagi seruan-seruan daripada negara tetangga ya, untuk Sabah itu dipulangkan. Jadi perlu untuk kita ya, sebagai rakyat Malaysia, kita juga masih lagi dalam suasana menyambut Hari Malaysia 16 September, untuk menyedari bahawa ketika Sabah menyertai Malaysia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah bertanya kepada rakyat Sabah ya, dan ini boleh ditemukan dalam dokumen United Nations itu sendiri ya. Mereka menerima bahawa great majority of the people of North Borneo have strongly supported the proposal untuk menjadi bahagian daripada Malaysia ya. Jadi kemudian itu ada seorang profesor yang banyak mengkaji tentang isu Sabah, Filipina ya, H.G. Tregening tahun 1970 ya. Dalam sebuah makalah berjudul The Philippine Claim to Sabah ya. Sebenarnya artikel ini perlu dibaca oleh pemimpin-pemimpin kita lah menurut saya ya. Pergi tunjuk kepada orang-orang Filipina ya. Dia kata Filipina ni patutnya jangan berangan lah katanya ya. Dia kata bahawa untuk menuntut Sabah ini kerana kononnya Sabah ini pernah jadi satu waktu dulu pernah jadi wilayah Filipina. Kata kalau itu berlaku,
berantakanlah Asia Tenggara ini kerana kita dulu semuanya tiada sempadan. Kedah itu bahagian dari Thailand, Johor itu bahagian dari Singapura diserah kepada British dan sebagainya. Singapura juga adalah bahagian daripada negeri Sumatera ya. Dan jadi hal ini sangat kecamuk sekali sekiranya kita ingin membincangkan tentang isu persempadanan ini. Sudah tentunya kita akan bergaduh dan berbalah ya. Maka haruslah diputuskan rantaian dan tuntutan ini. Yang ini sangat penting ya, di mana Sabah memasuki pilihan raya ini dengan jelas bahawa tidak ada campur tangan asing. Kalau tuan-tuan dan saudara-saudara sedari bahawa 2-3 hari lepas memang ada berita bahawa pihak tentera kita siap siaga di Sabah kerana ada dakwaan, ada kabar angin bahawa akan ada berlaku kekacauan dalam pilihan raya negeri Sabah kerana ada usaha yang cuba dijana oleh pihak asing ya. Jadi kita mahu negeri kita aman daripada Perlis di hujung sampailah ke Sabah. Jadi hal ini memang ada disentuh dalam busa hati ya, dengan cara yang khayalannya liar sekali ya. Ada letupan di hotel, kemudian itu ada pergaduhan antara parti politik yang berbentuk sabotaj, kebakaran kampung dan sebagainya. Jadi kita minta simpanglah ya perkara-perkara seperti ini. Ini adalah halaman daripada busa hati yang mana Arinawati menyentuh tentang geopolitik. Nah, betapa busa hati ini adalah sebuah novel politik, bukan saja ia membincangkan tentang politik kebangsaan, politik negeri, politik kebangsaan, tapi juga geopolitik, ya, politik di peringkat rantau itu sendiri ya. Katanya Basirun sedari lebih daripada itu, bila Sabah kacau, Malaysia pening. Kalau kancah politik Sabah tidak terkendali, Malaysia dalam bahaya, termasuk jirannya Indonesia. Itu impian negara gergasi di dunia politik, ekonomi, kewangan dan tentera. Dia arif tentang 4 geo itu. Siapa saja berkukuh di Sabah berarti kaki kanannya di pinggir barat Pasifik dan kaki kirinya mudah mengangkang ke lautan India. Berapa ramai daripada kita orang Malaysia yang menyedari betapa strategiknya negeri Sabah ya untuk semua kuasa ya, khususnya apabila kita juga tahu, kita baca ya kadang-kadang betapa negara China, tentera China kadang-kadang mengintai terumbu itu terumbu ini ya di perairan Sabah dan Sarawak ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini pembentangan saya untuk orang Sabah. Selamat mengundi. Saya pegang busa hati. Mungkin boleh dicari kalau siapa-siapa yang berminat untuk membaca, belilah novel ini. Sokong industri buku, sokong sastra Melayu dan sastra Malaysia. Saya serahkan pembentangan ini ataupun acara ini kembali kepada saudara moderator, saudara Muziru di Kuala Lumpur. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Faizal atas perbentangan tentang novel Busa Hati yang sangat panjang lebar tadi, bermula daripada takrif tentang novel politik, seterusnya tentang tentang sinopsis Busa Hati dan seterusnya masuk kepada detail tentang rasuah, 4 jenis rasuah yang dibincang, yang secara khusus diceritakan dalam novel Busa Hati tersebut. Jadi kita dapat lihat bahawa novel Busa Hati ini sangat kritis dan tajam untuk dalam menceritakan tentang realiti politik Sabah pada ketika itu ya, kerana buku ini ditulis pada tahun 2002. Jadi saya sebenarnya saya ada baca tentang jurnal yang ditulis oleh Cik Abdullah Cik Ia tersebut. Tapi saya agak terganggu apabila beliau mengatakan bahawa novel ini menceritakan tentang zaman Pak Lah, sedangkan novel ini tahun 2002, Pak Lah tahun 2003. So saya agak kurang pasti kenapa beliau mengatakan bahawa novel ini tentang suasana politik ketika zaman Pak Lah. Jadi itu sekadar itu je lah. Jadi setakat ini kita belum ada soalan daripada audiens, jadi saya ingin bertanya soalan kepada doktor tentang ketersudutan wanita tersebut. Nanti saya agak menarik bila doktor mengkritik tentang ketersudutan wanita dalam novel Arinawati yang ini. Dan saya pun merasakan yang sama bila saya membaca tersebut sebelum ini, bahawa memang dilihat jelas bahawa politik, cerita novel ini fokusnya tentang politik Sabah, dan jadi kisah tentang politik itu banyak dimonopoli oleh watak-watak lelaki, manakala watak wanita tersebut hanya tentang cinta ataupun tentang hal-hal yang sampingan daripada novel ini. Jadi pada pandangan doktor, adakah Arinawati
seperti doktor katakan, Arinawati novel sebelum ini ada yang mengangkat gila wanita, tapi tidaklah novel Busa Hati. Adakah Arinawati sengaja mengatakan begitu, sengaja melakarkan latar yang begitu disebabkan oleh realiti politik Sabah memang begitu? Atau bagaimana sebenarnya pandangan doktor? Ini sebenarnya soalan yang baiklah ya. Kalau dalam konteks novel Busa Hati ini, menurut saya ada banyak kesempatan untuk Arinawati mengembangkan plot, mengembangkan cerita, sebab dan akibat yang melibatkan watak-watak wanita ya. Dan ada banyak watak wanita yang tampil begitu latarnya itu, latar pendidikannya itu sangat orang kata berwibawa ya, punya credibility. Tapi sayangnya tidak dikincah dan digunakan sepenuhnya. Saya punya suspek sebagai saya juga seorang pengarang kreatif, ialah Arinawati tidak mendapat editor yang baik. So, itu saya sentuh dalam pembentangan saya tadi. Editor Arinawati yang setahu saya ada dua orang di Dewan Bahasa dan Pustaka. Karya-karya beliau banyak di Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu Zaitun Abu Samah dan juga sastrawan negara Anwar Ridwan. Kedua-dua mereka adalah editor yang baik yang menurut saya sudah tentu akan dia tugas editor ini ya, saudara Muziru ataupun saudara hadirin hadirat yang lain ya, yang mendengar, dia bukan sekadar membetulkan ejaan, membetulkan typo. Itu bukan tugas editor, itu tugas pembaca proof. Editor ini sebenarnya membimbing seorang pengarang. Jadi kalau seorang pengarang itu kadang-kadang tidak mendapat editor yang baik, karya yang baik juga akan hancur. Ya. Malahan penerima hadiah Nobel sebagai contohnya Kenzaburo Oe, selepas beliau meraih hadiah Nobel, beliau bertukar editor ya untuk novel Somersault beliau. Begitu kacau sekali novel tersebut ya. Jadi kerana tidak ada arah, tidak ada bimbingan ya. Jadi editor ini sangat penting di tangan untuk mencorakkan pengarang dan karya ya, untuk memandu untuk sebagai satu rujukan. Jadi menurut saya Arinawati tidak mendapat editor yang baik dalam untuk Busa Hati ataupun trilogi Busa ini berbanding dengan trilogi sebelumnya, itu Bunga dari Kuburan, Kuntum Tulik Biru dan juga Sakura Mengorak Kelopak. Jadi kalau kita sebagai pembaca Muziru dan saya boleh menyedari bahawa watak wanita ni begitu disudutkan, sudah tentu seorang editor yang cekap juga akan menemui masalah yang sama pada teks ini. Sudah tentu editor tersebut akan memberi cadangan kepada arwah Arinawati, Pak, novel ini belum lagi matang, mungkin mungkin patut ditampilkan watak wanita itu diketengahkan, seorang diberi peranan yang lebih ya. Jadi ini tidak berlaku dalam konteks novel Busa Hati ini menurut saya kerana editor itu tidak memainkan peranan. Dan saya harap selepas ini para pembaca ataupun audien akan tercerahkan ya dengan tugas seorang editor. Seorang editor itu bukan tugasnya untuk sekadar betulkan typo ataupun ejaan ya, tapi sebenarnya adalah memberikan rujukan, memandu dan membimbing pengarang-pengarang kreatif. Jadi inilah sebenarnya jangkaan saya ataupun suspek saya ya, terhadap karya Busa Hati ini, kerana semua novel Arinawati, bukan semua ya, sebahagian besar korpus Arinawati, karangan beliau itu sentiasa mendatangkan dan menghadirkan watak wanita yang sungguh dominan. Dan saya sempat bertemu dengan arwah Arinawati sewaktu beliau hidup. Kalau kita lihat interaksi beliau dengan isteri beliau itu, Ibu Halimah, itu memang jelas bahawa dominannya wanita itu dalam hidup Arinawati, dan begitulah tumpahnya dalam karya beliau ya. Semacam ada sosok isteri beliau Ibu Halimah itu di sana sini ya, di dalam karya beliau ya. Baik, jadi saya sebenarnya ada melihat satu penganalisis daripada Ilham Center dalam satu wawancara Astrawani. Kita relate sikit dengan politik Sabah yang semasanya, bahawa dia kata dalam politik Sabah ini 3 perkara yang menjadi keutamaan pengundi, iaitu yang melihat pada sudut personality, dari sudut kawasan, dari sudut etnik.
bermakna soal gender wanita dan gender wanita dan lelaki itu tidak terlalu memperanan dalam politik Sabah. Jadi pandangan doktor, adakah sebab kalau kita tengok pun calon wanita agak kurang di Sabah kali ini, sekitar 10% sahaja. Jadi adakah relevan untuk politik gender ini dikembangkan di sana, ataupun memang di sana isu gender ini memang tidak akan mendapat perhatian kalau pun diangkat kerana tradisi di sana tidak mengangkat wanita, atau bagaimana pandangan doktor? Jadi ya, ini satu soalan yang mencabar sebab inilah keadaan yang kita hadapi dalam politik era baru ini kan, dengan harapan bahawa sebenarnya kaum wanita akan diberi partisipasi yang lebih di dalam politik ya, dan juga dalam pilihan raya, tapi jumlah taburan calon untuk wanita itu sangat kecil ya. Dan bukan itu sahaja, untuk golongan muda juga yang sepatutnya diberikan peluang yang lebih dan kesempatan yang lebih juga sangat kecil jumlahnya. Adakah ini berkait dengan peranan gender ataupun kecemerlangan gender di negeri Sabah? Saya tidak fikir itu sepatutnya menjadi alasan ya. Kerana kalau kita kaitkan dengan novel Busa Hati ini, watak Kiaso itu sebagai suatu matriark itu sebenarnya sangat kuat ya, menunjukkan bahawa dia yang menciptakan keluarga yang besar ini, yang penuh dengan watak-watak yang berwibawa ini. Tetapi malangnya, kata saya tadi, sebagai seorang matriark itu ia tidak dibina dengan baik. Jadi selalunya ya begini, sebuah negeri yang mempunyai undang-undang adat yang kuat ya, biasanya dia memberikan peranan yang lebih kepada wanita ya. Sebagai contohnya ada adat pepatih ya, di negeri Sembilan. Dalam konteks ini ya, di negeri Sabah ini ada beberapa tempat yang menunjukkan bahawa wanita itu diberi peluang dan kelebihan di dalam warisan sebagai contohnya ya, dan tidak bertentangan dengan Islam dan sebagainya. Itu maknanya ialah wanita-wanita itu sepatutnya diberikan peranan yang lebih. Tetapi menurut saya Arinawati yang ketika menulis Busa Hati ini berada di Sabah, menetap di Sabah setahun mungkin, dan beliau sering ke Sabah ya. Ada banyak bengkel-bengkel lah, kalau kita baca karya-karya beliau itu, beliau tu sering berada di Sabah ya. Dan sebelum menjadi editor Pustaka Antara pun beliau kerap ya, berada di sana itu. Karya-karya beliau ini menampilkan wanita-wanita yang kuat dan dengan latar yang juga kuat di Sabah ya. Contohnya ya, ini bukan karya Arinawati tapi karya Sastra-Negara Abdullah Husin, sebuah pekan bernama Sempurna. Itu digambarkan watak wanita itu walaupun terperuk, wanita itu menjadi jajaan ataupun dagangan kaum lelaki ya, menang ratu tamu negeri Sabah ya, pasar tamu itu. Tapi watak remaja perempuan yang menurut protagonis Abdullah Husin, dan ada juga watak Arinawati di dalam cerpen tersebut itu, ditunjukkan berakal, panjang akal, boleh memikir bahawa ini adalah satu perkara yang salah perdagangan wanita dan sebagainya. Jadi menurut saya wanita-wanita itu di Sabah tidaklah sampai berada jadi alas kaki, tetapi entah bagaimana ya, novel ini menjadi suatu tragis jugalah ya, kerana tidak Bapa Arina arwah tidak sempat ataupun tidak mengcraftnya dengan cukup baik ya untuk menampilkan wanita. Jadi saya tidak fikirlah ya isu wanita ini di Sabah ini berbanding di Semenanjung dia terperuk ya ataupun terkebelakang, walaupun secara amnya ya memang
partisipasi wanita di dalam politik masih lagi lemah, masih rendah dan masih kurang yang mana kita menuntut lebih banyak sepatutnya. Dan hal ini menjadi lebih terhakis dengan pentadbiran baru kerajaan yang sudah ada sekarang ini. Kita lihat bagaimana um, ketersurutan wanita inilah di dalam politik Jadi saya dapat jawapanlah kenapa buku Busa Hati ini Arinawati mengarang cerita tentang Sabah itu dengan sangat baik, dan kerana dengan nama wataknya, dengan adatnya, dengan isu-isu utamanya, itulah satu isu yang sangat relevan dengan keadaan politik Sabah. Dan saya kira Arinawati sangat menulisnya dengan baik, sedangkan beliau bukan orang Sabah. Jadi bila doktor memberitahu bahawa beliau berada di sana setahun dan sebagainya, mungkin beliau buat kajian secara detail lalu menulis novel ini dengan sangat terperinci tentang adat-adat di Sabah begitu. Jadi di sini ada satu soalan saya hendak bacakan. Salam doktor, ada tak disentuh dalam novel tersebut mengenai sentimen tuntutan MA36, MA63 iaitu tentang tuntutan Filipina ke atas Sabah dan Sarawak ini terhadap kerajaan persekutuan, dan bagaimana perkembangan ini menggugat iklim politik atau ekonomi di peringkat nasional? Jadi ada tak dalam novel tersebut disentuh tentang tuntutan yang tersebut? Baik, waktu Arinawati mengarang karya ini, saya fikir isu-isu ini adalah isu yang sensitif baik di Sabah, baik di Semenanjung, baik sensitif dalam kerangka bahawa ia tidak didebatkan, dipertengkarkan semacam yang kita lakukan hari ini di sosial media dan sebagainya, di media sosial dan sebagainya. Jadi dia berbeza waktu itu kalau seorang pengarang menulis dalam era media sosial dengan seorang pengarang yang mengarang di era yang tidak ada media sosial. Kerana seorang pengarang yang politikal mengarang sebuah karya di era yang tiada media sosial, tentulah pandangan-pandangan gagasan politik beliau itu akan sedikit cuba ditumpahkan di dalam karya, tetapi dengan penuh hati-hati. Maknanya diplan, dirangka kerana isu tersebut adalah isu yang bukan isu biasa isu yang luar biasa. Berbanding dengan hari ini, saudara Muziru pengarang, saya pengarang mungkin ada pengarang-pengarang lain kita ada media sosial, kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada Facebook yang unsur kespontanan itu berlaku dengan cepat sekali, iaitu kita dapat satu berita, kita baca di laman lain, kita tutup laman itu, kemudian kita terus kemaskinikan Twitter ataupun IG kita, ciapan kita, dan kita pun jelaskan, oh patutnya begini. Jadi sangat spontan dan itu tidak berlaku ketika era ini ketika Arinawati menulis novel Busa Hati ataupun trilogi Busa ini, jadi pengarang-pengarang ini. Jadi biasanya isu-isu ini akan tampil sangat berhati-hati. Maka itulah yang berlaku di dalam novel Busa Hati ini Arinawati cuba menunjukkan bahawa pengaruh Semenanjung yang begitu kuat Jadi ditekankan tentang Kuala Lumpur, ditekankan tentang parti politik yang mendapat dukungan Kuala Lumpur yang akan menang Kemudian itu wang dari Kuala Lumpur, kemudian itu petugas-petugas pilihan raya dari Kuala Lumpur, kemudian itu watak Basirun itu sendiri semacam dibeli dengan gelar Tan Sri di Kuala Lumpur Jadi ini semua menunjukkan bahawa hubung kait antara negeri Sabah itu dengan Semenanjung itu begitu kuat, tetapi tidak sampai Arinawati menyentuh secara terang-terangan aspek tersebut komponen tersebut, kerana saya fikir menurut saya ialah betapa berhati-hatinya beliau. Pun menurut saya di sebalik semua itu keberanian ataupun daring macam mana nak kata, kesanggupan beliau menyentuh isu perkauman yang ada di Sabah, tapi secara begitu samar-samar pun sudah memadai untuk kita memahami bahawa dinamika politik Sabah itu berbeza dengan Semenanjung. Jadi mungkin kalau Arinawati menulis hari ini, tentu isu-isu yang kita hadapi hari ini akan tampil di dalam karya-karya beliau Mungkin akan diperlihatkan bagaimana debat antara parti mana yang lebih Malaya atau tidak Malaya, parti mana yang lebih Sabah atau tidak Sabah, seperti mana yang kita lihat dalam pilihan raya negeri Sabah hari ini akan begitu berbekas dalam karya beliau. Tapi
kerana beliau menulis dalam era tersebut, makanya isu-isu begini tidak tampil dalam karyanya secara terang, cuma diberikan samar-samar ya. Ya. Ya, ya. Dan juga barangkali pada ketika itu isu tuntutan ini tidak terlalu getir seperti sekarang ya, Ya, ya. yang seperti sejak isu apa tentang Lahad Datu, serangan di Lahad Benar. Datu sebagainya itu lebih jelas. Pada itu mungkin lebih kurang diangkat. Ya. Iklim Jadi politik juga berbeza. Iklim politik ya, selepas 2018 kan sudah ada pertukaran blok politik ya, kepimpinan negara. Jadi rakyat menjadi lebih berani, lebih terang, lebih jelas ya untuk berbahas ya. Tapi waktu itu ini tidak ada, dan tapi untuk dalam waktu itu, dalam tempoh itu, pada saya karya ini sudah cukup berani ya, dan tampil daripada Arinawati yang selalunya menjauhi isu-isu politik tanah air. Menurut saya ini suatu yang cukup istimewa dan perlu diberi perhatian oleh sarjana sastra. Ya. baik, jadi ada soalan daripada Facebook. Jadi setelah perbincangan panjang tentang rasuah, sekarang ini yang lebih penting, adakah melawan rasuah ataupun menubuhkan satu parti muda untuk melawan rasuah? Bagaimana kalau pemimpin-pemimpin parti muda itu sendiri mempunyai isu rasuah? Ini pertanyaan politik, ini bukan pertanyaan sastra ni. Kita kekal kepada topik kita lah ya, iaitu busa hati ya. Mungkin nanti kalau ada wacana lain tentang parti-parti politik, tokoh-tokoh politik muda tua dan sebagainya, saya bersedia untuk membincangkan soalan ini. Baik, jadi kalau kita nak kait juga isu rasuah itu memang satu isu yang sangat utama sebenarnya dibincangkan dalam novel tersebut, dalam novel Busa Hati. Rasuah dengan cara-cara yang berbeza, rasuah yang terang-terangan, rasuah yang sorok menyorok dan sebagainya itu. Malah kalau kita Kerajaan Negeri satu novel yang agak bagus kerana ada ketika yang kita tidak anggap rasuah, itulah sebenarnya rasuah. Malah kalau kita baca buku Syed Hussein Alatas kan, rasuah sifat sebab dan fungsi itu ada 10 jenis rasuah. Rupa-rupanya hidup kita ini tidak boleh nak lari daripada rasuah kalau kita sedar tentang semua benda itu. Jadi saya kira buku Busa Hati pun agak berani untuk mempertanyakan, untuk mengajukan persoalan yang sebegitu. Malah jelas dalam buku tersebut juga mengkritik ataupun banyak kata sindir tepi antara orang Sabah dengan politik di Kuala Lumpur. Politik Semenanjung lah sebenarnya nak beritahu. Jadi sebegitu. Jadi soalan lain, ini soalan tentang di mana boleh dapat buku ni. Saya pun rasa buku kan susah sebenarnya nak dapat sekarang kan, Doktor? Ya. Saya fikir sangat susah. Kalau untuk membacanya di perpustakaan, saya yakin ada di banyak perpustakaan tentu ada karya ini. Tetapi untuk membelinya mungkin agak sukar ya, kerana biasanya cetakan penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia ini sangat terhad. Dan ini sudah dicetak, diterbitkan agak lama kan, tahun 2002. Jadi mungkin tidak ada lagi. Dan kalau jumpa di pasaran gelap, kalau dijual dengan harga mahal, rebutlah peluang itu menurut saya ya. Memang betul pun, sebab saya cuba cari di pasar-pasar mainstream tidak ada. Malah saya cuba cari di carousel sebenarnya. Orang yang jual secara di carousel. Dan memang Berapa harga? 50. Oh, okey. Okey, ada soalan. Dari segi keradikalan, bagaimana Busa Hati ini dapat dibandingkan dengan Anis? Anis menaikkan langit kot, dalam way doktor tu. Anis naik ke langit. Melihat kepada kedua-dua ni tulis oleh doktor sendiri dan Arinawati yang bukan Sabahan. Anis bagi saya radikal dan berani. Bila Anis naik ke langit tu. Saya fikir bagaimana ya, dia generasi yang berbeza, Arinawati dan saya kan, dan kerana perbezaan di generasi juga ada jurang pendidikan, jurang latar belakang yang berbeza. Pak Arina bukan orang yang berkincah dengan teritori hak asasi manusia. Ya, maknanya itu bukan suatu bumbu utama di dalam karya-karya beliau. Pun sebagai seorang yang Arinawati ini seorang klasi ya, yang kemudian jadi wartawan,
tulisan-tulisan beliau tentang isu-isu kolonialisme, ya, post-kolonialisme, oksidentalisme, seperti yang terdapat dalam trilogi Bunga dari Kubu dan Kutun Tulip Biru dan juga Sakura Mengorak Kelopak. Menurut saya menggambarkan Arinawati itu adalah seorang yang cukup khas, cukup istimewa. Saudara akan dapat perbezaan yang jelas antara A. Samad Said dan juga Arinawati. Malahan kan, kalau pengkaji-pengkaji, ada seorang pengkaji dari Universiti Malaya yang pernah mewawancara saya dengan kerja-kerja saya, siapakah yang banyak mempengaruhi saya, ya. Ramai orang bilang A. Samad Said dan juga Shannon Ahmad. Itu mungkin secara langsung, ya, secara fizikal, kerana mereka itu guru-guru saya. Tapi Arinawati itu mungkin saya ketemu 3-4 kali sepanjang hidup hayat beliau, ya. Tapi sebenarnya karya-karya Arinawati itu sangat tampil berbekas dalam saya. Kalau saudara temukan wacana-wacana, perbincangan-perbincangan politik dan sebagainya di dalam karya-karya saya itu saya perolehi daripada novel-novel Arinawati. Itu kerana konsistennya saya membaca karya-karya. Saya baca buku dari kuburan itu waktu saya masih lagi tingkatan 1 atau tingkatan 2. Jadi saya sangat terpesona, sebab novel itu dengan ada gempa bumi, kemudian itu Sakura Mengorak Kelopak itu Yakuza bergaduh sesama mereka. Jadi dia memberikan imajinasi yang sangat liar untuk seorang remaja seperti saya. Dan membaca wacana-wacana yang disuguhkan oleh Arinawati di dalam novel-novel itu sebenarnya sangat sukar untuk remaja seperti saya pada waktu itu. Tetapi saya melanggarnya juga, sebab saya percaya bahawa bacakan saja. Jadi subconsciously sebenarnya wacana-wacana itu ada terakam di dalam benak saya yang kemudian itu akan terhasil dalam karya-karya saya, bentuknya, cara watak itu bercakap, tampil dan sebagainya, bagaimana idea-idea itu digubah dan sebagainya. Jadi kalau dibandingkan dengan karya saya Anis sebagai contohnya, radikal atau tidak radikal itu, saya terpengaruh dengan karya-karya Arinawati ini. Jadi sudah tentu sedikit saya boleh mengatakan bahawa Arinawati mencorakkan diri saya sendiri. Jadi kalau Arinawati tidak cukup radikal, sudah tentu ia tidak akan menimpa saya untuk saya menciptakan karya-karya yang juga dengan peringkat kata radikal. Jadi dalam konteks busa hati, Arinawati di sini ada saya tidak menyentuhkan di dalam perbincangan kita ini, di mana ada isu Jepun, Red Guard, masalah politik negara Jepun itu menular sampai ke negeri Sabah, yang mana ada watak itu yang pulang untuk melawat Kyoso ini, neneknya yang meninggal dunia itu diburu oleh tentera Red Guard Jepun, dan maknanya ada pertempuran teroris di luar pesisir pantai Sabah, di laut, dan watak Basirun itu dan juga imam itu memburu teroris itu dan membunuh mereka, termasuk juga gubernur. Kan itu kan imajinasi yang liar kan, macam filem aksi James Bond pun ada. Jadi menurut saya radikal tak radikal, ia juga novel ini juga adalah sebuah novel aksi, yang kalau kita tidak cekal membacanya, kita akan rasa bahawa ini ada dengan combat, dengan menyelam di dalam laut, kemudian itu membunuh dengan melontar pisau dan sebagainya. Jadi ini sebuah novel yang menurut saya penuh dengan imajinasi yang liar lah. Ya. Okey, baik. Saya ada satu pandangan yang saya terfikir sebenarnya apabila tentang ketersudutan wanita dalam novel Busa Hati. Tapi saya cuba melihat dari sisi yang lain, di mana di dalam novel ini juga digambarkan watak Zarina itu sendiri adalah seorang anak muda, perempuan yang terpelajar, dan Basirun sebagai watak yang utama dalam novel ini hendak memberikan projek membangunkan kilang ladang soya ini kepada Zarina untuk bangunkan sebagai sebuah kilang yang berjaya di kampungnya itu. Jadi mungkin kita boleh kata bahawa dari sudut pemberdayaan wanita dalam novel ini terletak dari sudut yang begitu, dan wanita yang dilihat sebagai bijaksana bukan di kancah politik tapi di kancah pembangunan masyarakat. Ketika masyarakat ini banyak yang mundur, maka dia hendak dibangunkan projek ladang soya
yang mana diberitahu bahawa okey, kalau ada kilang, ada pekerjaan, ada sumber kewangan, ada sumber mengalir, sumber mentah dan sebagainya, itu mengalir penduduk kampung. Jadi seolah-olah Harinawati hendak menggambarkan watak wanita pemberdayaan dari sudut begitu. Dr. Faizal fikir bagaimana? Ya, saya juga terfikir ya, kalau kita ingin uh, congkel lah ya, untuk mempertahankan atau membela Arinawati dalam konteks ini, kita boleh menghujahkan bahawa novel ini masih lagi memberikan ruang kesempatan yang cukup utuh untuk watak wanita melalui watak Zarina ya, yang masih muda, ada sarjana geologi, mahirnya tentang tanah itu ya, dia kutip 3 jenis tanah ya, ikut lapis terus tahu, wah ini tanah ni ada apa, bahannya ada apa, boleh tanam kacang soya, tebu tak sesuai tanam, maka dia sarankan kepada bapa saudaranya, bakal bapa mertuanya Basirun untuk tanam sekian-sekian. Kemudian Basirun dengan segera juga jumpa TYT ya, dan juga mengumpulkan keluarganya, beli tanah, kemudian itu mari kita tanam sama-sama kacang soya ini sebagai satu makanan ruji, sebagai satu stok makanan untuk negeri Sabah ya. Dan semua ini diberi peluang moderatornya itu Zarina. Di sinilah yang saya katakan bahawa kalau seorang editor itu cekap, kalau Pak Arina mendapat seorang editor yang cekap, kalau wanita pula yang menjadi editor itu, katakan Puan Azhar Aziz di Utusan yang juga rapat dengan Pak Arinawati beroleh manuskrip ini, saya fikir editor akan besar kata, oh bapa ini draft pertama baru. Bapak pulang, saya beri masa 3 bulan, bapak karang lagi draft kedua, saya mahukan ini, A, B, C, D, E. Watak Zarina itu dikembangkan, diberikan peranan yang lebih. Ya. Ini tugas editor. Maknanya draft pertama seorang pengarang kreatif itu tidak siap selalunya. Akan ada draft-draft lain apabila ia bertemu dan bekerja dengan editor. Jadi itu tugas editor. Ya, kadang-kadang sampai editor itu mencadangkan plot-plot tertentu untuk mengukuhkan watak ya. Itu sebenarnya tugas editor. Sebab itu editor, terutama editor sastra itu kadang-kadang menempuh kursus-kursus sastra sama seperti seorang pengarang kreatif ya, juga membaca teori-teori sastra sama seperti seorang pengarang kreatif. Tetapi saya kembali kepada hipotesis saya bahawa Arinawati tidak beroleh editor yang baik dalam hal ini, dan tidak dapat memandu beliau. Dan kalaulah Arinawati berada pada hari ini, mendengar wacana kita ini, saya fikir dia akan duduk memberi masa yang lebih lama untuk draft kedua atau ketiga Busa Hati ini, dengan memberikan perhatian kepada watak Zarina ataupun watak Zaitun ya, yang mana juga seorang terpelajar profesor ya, kerana dalam karya-karya Arinawati yang sebelum ini ya, dengan watak Mariko lah kemudian tu watak Marina lah dalam Kuntung Tulik Biru ya, sebelum tu ada apa, dalam Bunga Dari Kuburan juga ada watak-watak wanita yang kuat ya, Florence atau apa, watak-watak ini juga muda ya, memang watak-watak wanita yang diberikan peluang yang lebih. Tapi dalam hal konteks Busa Hati ini, Zarina ini dia kalau dalam filem tu dia jadi pelakon pembantu lah ya, tapi padahal ia boleh ditolak jadi pelakon utama wanita, tetapi kerana mungkin juga Arinawati terlalu terpesona dan terperosok untuk melihat politik Sabah itu, maka ia menjadi karya yang itulah. Saya masih ingat ya, dulu Sesuatu Negara Anwar Ridwan, dia ni adalah editor novel Arinawati di Dewan Bahasa dan Pustaka ya, selain daripada Zaitun Abu Samah. Jadi menurut Dr. Anwar Ridwan, novel Sukma Angin beliau itu bukan Sudara atau Sukma Angin ya, saya fikir Sudara. Waktu dihantar draft pertama itu memang sangat tebal ya. Dan kalau tidak silap saya ya, Dr. Anwar Ridwan minta beliau cantas sehingga 400 halaman jumlahnya. Jadi novel ini juga Busa Hati ini menurut saya kalau tiba di tangan editor akan berlaku pencantasan dan penambahan yang luar biasa, yang besar-besaran, yang pasti akan merubah struktur naratif dan sebab akibat cerita ini. Jadi saya kembali kepada hipotesis saya bahawa ketersulutan wanita itu sebenarnya berlaku secara tidak sengaja tanpa disedari oleh Arinawati, dan Arinawati
perhaps ya dibantu oleh editor-editor wanita yang cekal, Zaitun Abu Samah, Azhar Aziz di utusan, sehingga karya-karya beliau ini sebelum-sebelumnya memberikan perhatian yang lebih kepada wanita, walaupun sebenarnya Arinawati pun memang mempunyai niat ataupun kehendak untuk melakukannya seperti itu. Ya. Jadi bila doktor tentangkan betapa tebalnya novel Arinawati, jadi saya rasa memang mendapat jawapan lah. Saya sendiri sebenarnya antara yang terlewat juga sebenarnya untuk membaca karya-karya Arinawati. Sebab ketika zaman sekolah saya tidak mahu baca sebab terlalu tebal. Sebab saya rasa macam, susah nak baca novel ni, tebal sangat. Jadi bila doktor menyebut tentang peranan editorial sebagainya itu, jadi ada satu komen untuk doktor menyunting kembali novel Busa Hati dengan sudut pandang yang lebih feminis, sebagai bukan sudut feminis, maksudnya sudut pandang yang lebih terkini ini dengan pandangan yang mengangkat wanita dalam novel tersebut supaya novel tersebut boleh dibaca semula oleh khalayak kontemporari. Sebab akhirnya kita dapat lihat bahawa memang novel ini memang tersudut. Novel sangat penting tapi sekarang susah nak dapat. Malah terpaksa menjadi di pasar-pasar gelap untuk mencari novel ini. Jadi kalau doktor boleh mengangkat semula dengan menyunting balik, jadi itu pun ada komen lah untuk doktor menyunting semula dengan pandangan yang lebih terkini tentang novel tersebut. Ini ada masalah copyright jugalah, hak cipta kan, untuk pengarang yang sudah meninggal dunia. Kalau pengarang-pengarang di barat biasanya karya-karya mereka itu diwariskan kepada yayasan-yayasan tertentu macam J.D. Salinger, karya Ernest Hemingway, karya-karya mereka kan. Jadi bila diberlakukan suntingan untuk diberikan edisi baru, edisi pelajar dan sebagainya, ataupun diadaptasi kepada novel grafik sebagai contohnya, itu semua akan boleh berlaku ya dalam industri buku ataupun dunia sastra di sana kerana keterbukaan itu. Tapi di sini sebenarnya industri buku kita kecil, dunia sastra kita kecil, orangnya yang itu-itu juga ya. Jadi kerana itu hal-hal seumpama ini akan menimbulkan kontroversi lah menurut saya ya, tanpa izin keluarga dan sebagainya. Jadi kerana itu menurut saya kalau seorang pengkaji dia boleh menyatakan seperti saya katakan bahawa Busa Hati ni novelnya begini dibandingkan dengan novel Arinawati yang lain sepatutnya begitu seperti yang telah saya nyatakan dalam kenyataan saya malam inilah. Jadi menurut saya itu sahaja yang mampu kita lakukan, yang boleh kita lakukan ya, berbanding kita mengincah semula karya ini dan orangnya pun juga telah meninggal dunia untuk kita minta kebenaran apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya disentuh ya. Okay, di sini pun ada dua soalan lagi untuk doktor sebelum kita menamatkan sesi kita pada pukul 10 malam ni, ada lebih kurang 15 minit lagi. Jadi soalan pertama, soalan mungkin melencong dari novel Seniman Negara Arinawati, tertarik dengan penekanan terhadap peranan editor ini. Sejauh mana pengalaman Dr. Faisal ketika menghasilkan karya dari segi campur tangan editor dalam proses penyuntingan? Maksud saya novel-novel Dr. Faisal adakah mendapat campur tangan dan suara editor juga? Itu soalan pertama. Ada soalan kedua itu apa? Okey, soalan kedua. Saya ada membaca novel Arena bertajuk Samira. Kalau tak silap saya, watak utamanya juga wanita dan menceritakan keluarga besar wanita. Saya lupa nama wataknya, Samira mungkin. Dan kisahnya juga tentang keluarga besar yang terbabit dalam politik. Boleh doktor bandingkan dua karya ini, Busa dan Samira? Baik. Saya sebenarnya membaca Samira ni dah lama. Saya dah tak ingat. Dan itulah kata saya tadi kan, template Arinawati ni hampir sama ya. Satu matriark, wanita yang berkuasa, kemudian itu ada bumbunya keluarga ya, dan di situ ditumpahkan watak-watak yang banyak. Ini sebab mungkin juga saya berbaur dengan novel lain, Mevrau Toga, ataupun saya kurang ingat Sandera ini adakah yang asalnya itu di Makassar, Sulawesi, ataupun yang mana satu. Ini antara novel yang saya sudah lama bacanya waktu alam persekolahan. Mungkin kalau kita ada wacana lain mungkin dengan mana-mana kelab anak-anak muda ini, mungkin kita boleh lihat kembali Sandera. Tapi untuk malam ini saya tidak dapat menjawab secara utuh lah kerana memang saya terlupa langsung. Dan sekarang ini berbau dengan Mevrau Toga, sebuah novel beliau yang lain.
kembali kepada soalan pertama yang disentuh, yang ditanyakan tadi, iaitu tentang peranan editor, campur tangan editor. Inilah satu juga isu dalam dunia sastra di Malaysia kita ini. Seseorang pengarang itu dia tak ada pair dia, iaitu pasangan dia itu ialah sebenarnya editor. Dan sebenarnya kalau di barat itu dia ada, di negara Eropah contohnya, dia ada 3 orang. 3 juga pasukan dia, pengarang, editor dan translator, penterjemah. Uh, Karya Jose Saramago, penerima hadiah Nobel, menjadi baik kerana dia pengarang, isterinya adalah seorang editor dan juga seorang translator. Jadi dengan itu mudah karya beliau itu dengan pantasnya diedit ya. Jadi di negara kita ataupun mungkin di rantau sebelah ini, kita tak ada pair ini, pasangan-pasangan ini, pasukan ini ya. Dia seorang pengarang muncul sebagai seorang pengarang. Dia menulis sebuah manuskrip, dihantar kepada penerbit tertentu, kemudian itu penerbit itu ada editornya sendiri. Tapi editor selalunya, seperti mana pengalaman-pengalaman yang saya sedia ada saya, ialah kadang-kadang menjadi hanya hukumnya, peranannya semacam pembaca proof ya, memastikan ejaan betul, tata bahasanya benar ya, lurus, patuh. Kemudian itu mungkin ada ditanya bahawa serba sedikit ada pertentangan. Katakan tadi watak itu umur 23 tahun. Kenapa di sini wataknya umur 40 tahun? Kemudian itu bila terpaksa diterangkan, oh ada peralihan masa. Oh mungkin ada kesilapan ya. Jadi itu sahaja ya, gangguan-gangguan seperti itu. Tetapi untuk membina naratif itu secara utuh, ini kita kekurangan. Jadi dan jika ini yang kita perlukan, saudara kena ingat, editor mesti menguasai ilmu sastra. Kalau tidak setanding dengan pengarang, dia juga mesti lebih daripada pengarang. Jadi kalau pengarang itu biasa banyak membaca karya Marquez, katakan pengarang datang dengan manuskrip, saya menulis sebuah manuskrip cerita dengan unsur realisme magis. Editor tak pernah dengar realisme magis tu apa. Dia datang daripada latar ekonomi, tapi dah tak ada kerja, rumah penerbitan ambil dia sebagai editor, dia pun jadilah editor. Dia pun tak pernah dengar, dia pun tak pernah baca karya Marquez. Dia sangka Marquez tu penyanyi, tertukar dengan Ricky Martin. Jadi akibatnya malapetaka. Jadi bila dihujahkan, oh saya tak faham karya ni, kenapa ni ikan boleh terbang di udara. Sedangkan pengarang itu logiknya berbeza kerana dia menggunakan kerangka realisme magis. Jadi ini yang kita tidak ada. Dan ini masalah ya sebenarnya, kerana kita rajin, rumah-rumah penerbitan independen kita banyak kan, yang bebas kan, semua orang mau jadi penulis. Semua orang dibenarkan jadi penulis, tapi editor tak ada, penterjemah tak ada, sangat kecil orangnya, jumlahnya. Jadi karya kita tidak mampu bersaing dengan karya negara tetangga sebagai contoh, kerana peranan editor itu tidak pernah dititik beratkan. Jadi kalau editor tu tidak pernah mendengar nama-nama pengarang tertentu, yang ataupun tidak pernah membaca karya Shahnun Ahmad sebagai contohnya editor sastra, tidak pernah. Jadi dia datang untuk mengkritik ataupun menangani manuskrip, katakan seorang pengarang ya, yang katakan menulis ialah menyambung kisah Ashikot yang novel Shahnun Ahmad tulis. Jadi kan tentu dia blur, dia kabur. Jadi inilah yang berlaku. Tapi alhamdulillah saya pernah mempunyai pengalaman dengan beberapa orang editor yang menurut saya baik ya. Saya berani menyebutkan di sini ada beberapa orang editor yang telah membantulah ya, mengangkat polish ya, menggilap karya manuskrip saya dengan baik ya. Antaranya Puan Mahani ya, Puan Zaitun Abu Samah ya. Kemudian tu sekarang ni Datuk Fadilah ya, di bahagian penerbitan di Dharmasena Pustaka, Puan Azhar Aziz di Utusan ni, yang menangani semua manuskrip saya menang hadiah sastra Utusan dari 1515, Combat, Adventures Pneumonia, Detective Indigo. Jadi mereka yang memberikan carangan-carangan menambahbaikkan dan juga pembetulan dan sebagainya. So itu kan kalau ada satu kajian sastra, dia boleh melihat manuskrip pertama, draft pengarang, kemudian itu draft proses yang telah disentuh oleh editor, dan kemudian itu draft akhir.
kalau ada orang yang buat tesis editorial tentang suntingan, dia akan cuba membandingkan apa yang berlaku perubahan daripada manuskrip 1515 tukar jadi yang sedia ada di tangan editor, kemudian itu kesepakatan antara editor dengan penulis sehingga menjadi sebuah karya yang utuh, iaitu 1515 yang seperti mana yang dibaca sekarang. Jadi saya tidak akan mendedahkan rahsia apa yang berlaku daripada manuskrip sehinggalah manuskrip akhir, buku akhir, edisi akhir 1515 sebagai contohnya. Perubahan itu berlaku sangat banyak. Perubahan watak, perubahan sudut pandang, sehingga karya yang itu rencam itu boleh dibaca seperti mana yang sedia dibaca hari ini, dah puluh tahun novel itu dibaca. Jadi menurut saya masih berpendapat ialah dunia sastra kita ni masih sangat memerlukan editor. Jadi orang yang keluar menjadi graduan daripada sekolah-sekolah sastra, Aswara ataupun fakulti-fakulti pengajian sastra, tidak semestinya dia itu menjadi pengarang. Dia sepatutnya menjadi editor yang baik juga. Dan untuk menjadi editor yang baik, dia mesti mempunyai perbahandaraan dan juga glosari kesusastraan, kemampuan yang sama seperti seorang pengarang itu. Kalau tidak nanti, macam kata saya tadilah, dia tak tahu pun apa yang pengarang tuliskan. Jadi nanti bertengkar, akhirnya rugi dunia sastra kita. Ya. Okey, masa tinggal suntuk. Okey, ada dua soalan, mungkin Doktor menjawab secara ringkas. Pertama, last quick question. Dr. Muhammad Nordin yang disebut tadi, Dr. Wan Muhammad Zahid Muhammad Nordin je. Itu dia just tanya nak confirm. Adakah Dr. Muhammad Nordin itu adalah Dr. Wan Muhammad Zahid Muhammad Nordin? Okey. Bukan, ini adalah pengarah BPR, SPRM dulu. Okey. Okey, yang kedua, sejauh mana, sedalam mana karya Arinawati Busa Hati ini memberi impak kepada tuan secara peribadi? Begini, saya seorang pengarang yang sebenarnya suka dengan tema politik. Saya datang daripada keluarga politik. Latar belakang saya politik. Waktu saya di Universiti Malaya, degree saya adalah siasah wa syariah. Saya degree syariah. Syariah saya ialah syariah politik. Waktu itu ada 3 jabatan, syariah undang-undang, syariah ekonomi, ya, macam Ustaz Zaharuddin itu, Zalin Abdul Rahman, itu junior saya. Kemudian itu syariah politik, ya. Jadi malahan tesis saya siasah tentang siasah wa syariah itu ialah siasah wa syariah adalah novel-novel Syahnun Ahmad, ya. Jadi bagaimana trilogi Busa ini mempengaruhi saya ialah mempengaruhi dari segi merangka ataupun mengubah wacana-wacana. So itu kalau ditemukan wacana-wacana di dalam karya saya, profesor katakan, bagaimana Anis naik ke langit katakan, itu semuanya datang daripada hulunya, daripada novel-novel Arinawati. Jadi bukan saya berwacana itu kerana templatenya persuratan baru, seperti ramai yang disangka orang menyangka. Kerana kalau dilihat sudah ada wacana-wacana yang percikan wacana itu dalam Cinta Hari Rusuhan, dalam Perempuan Politikus Melayu, karya-karya saya yang awal gitu kan, yang juga ada semacam perdebatan, kuliah-kuliah yang bertele-tele, itu memang sudah ada dalam karya-karya awal saya. Jadi itu semua datang daripada Arinawati. Sebab itu kata saya tadi, kalau saudara-saudara belum pernah kenal Arinawati, kalau membaca Samad Said dan Syahnun Ahmad, akan ditemukan identiti yang begitu besar, ya, iaitu ciri yang jelas pada Arinawati, iaitu ada perbincangan-perbincangan yang agak ilmiah, ya, sifatnya, ya, terutama dalam trilogi-trilogi yang sedia ada, termasuklah trilogi Busa ini. Jadi menurut saya itulah bagaimana ia memberi kesan dan berbekas kepada saya, ya. Kalau dari segi cerita itu mungkin tidak memberi bekas, tapi dari segi form atau pembentuk itu. Dan itulah sebabnya apabila orang minta nasihat kepada saya, dulu nasihat ini diberikan oleh Samad Said kepada saya. Mungkin ada yang ramai sudah pernah mendengar cerita saya ini. Waktu saya bertemu Pak Samad untuk belajar, bermentor-menti dengan beliau, soalan saya pertama ialah, saya mahu jadi pengarang. Saya beritahu Pak Samad. Yang maksud itu saya masih lagi di sekolah menengah. Dia kata, Pak Samad, apa?
Yang pertama, syarat menjadi pengarang itu membaca katanya. Kedua itu membaca. Ketiga itu membaca. Keempat membaca. Kemudian dipandang saya, ditanya yang kelima apa? Saya kata membaca juga. Dia kata kalau kelima juga membaca, Pak Samad tertawa. Itu jadi pembaca. Kelima menulis. Jadi 1, 2, 3, 4 membaca katanya. Baru datang 5 menulis. Jadi kalau tak banyak membaca, tak boleh menulis. Jadi sehingga hari ini saya pegang tips itu. Bila saya bertemu dengan pengarang-pengarang baru yang masih pucuk, kalau mereka bertanya, saya mau jadi pengarang, apa yang harus saya lakukan? Saya masih juga mengatakan, saya menggunakan yang sama. Yang pertama membaca, kedua membaca, ketiga, empat membaca, kelima baru menulis. Dan ini, cerita ini saya ulang. Pak Samad dia tak ingat. Saya pernah ulang di Singapore Writers Festival. Waktu itu Pak Samad jadi audien. Saya bercakap, Pak Samad dengar. Jadi Pak Samad terhimbau kenangan itu. Dia kata dia tidak pernah menyangka bahawa tips ataupun nasihat yang diberikan itu menjadi begitu genggaman yang mendalam yang saya pegang, ya. Jadi tapi itu saya sangat percaya sungguh, ya. Dan bila saya baca juga biografi riwayat hidup pengarang-pengarang besar dunia, itulah yang tips yang ada. Membaca, ya. Seorang pengarang tidak boleh mengarang sekiranya dia tidak membaca. Jadi itulah dia. Baik, kita dah sampai kepada penghujung acara, sudah pukul 10 malam. Saya cuma nak baca ada satu komen yang mengatakan bahawa gembira bila tahu ada sastera berkenaan Sabah yang ditulis oleh sastrawan. Saya sebagai anak Sabah ketandusan sastera berkenaan negeri saya. Terima kasih di atas wacana ini. Will keep my eyes open for Busa Hati. Jadi sebelum mengakhiri wacana, saya persilakan Dr. Faisal untuk berikan sedikit kesimpulan terhadap perbincangan kita pada malam ini. Baik, kita telah bincang 2 jam lamanya tentang novel Busa Hati, tentang sedikit tentang gejala rasuah seperti yang ditampilkan oleh Arinawati. Saya kira Zain Kasturi, seorang pengarang juga yang besar, juga penyair terkenal di Malaysia. Tua sedikit daripada saya panggil Abang Zain. Abang Zain dulu editor Dewan Sastra. Dia pernah beritahu saya, kita kadang-kadang sebuah karya itu ditulis 800 halaman, 1000 halaman. Tetapi mesej yang paling penting kadang-kadang hanya akan datang dalam satu ayat saja. Ia boleh direngkaskan, dilunaskan dengan satu ayat. Jadi bila saya baca Busa Hati, bila saya tutup halaman yang terakhir, saya letak dan kemudian tu ia bergema dalam kepala saya bila saya memandu, bila saya berlari, bila saya buat apa pun. Yang datang ialah satu mesej yang jelas, ialah negara ini, khususnya negeri Sabah, memerlukan demokrasi, bukan demi kerusi. Dan untuk orang Sabah yang akan turun mengundi hari Sabtu ini, letak dalam kepala, ingat dalam benak, kekal dalam memori, di kertas undi, demi demokrasi, bukan demi kerusi. Jadi dengan itu saya akhiri kesimpulan pembentangan saya pada malam ini. Baik, terima kasih kepada Dr. Faisal atas perbincangan selama 2 jam perbincangan pada malam ini. Sangat menarik tentang novel Busa Hati. Novel Busa Hati yang tulis oleh Arinawati yang sangat relevan untuk dibaca dalam konteks isu semasa kita hari ini, PRN Sabah pada hari Sabtu ini. Jadi kalau yang bertanya tentang di mana hendak dapatkan buku ini, saya pun tidak ada jawapannya, atau Faisal pun tidak ada jawapannya, sebab saya sendiri pun mencari di banyak tempat. Di kedai Kino pun tidak ada, di Happy Hash pun tidak ada, Popular pun tidak ada, malah di BP pun tidak ada. Jadi saya cuba mencari di mana-mana pasar gelap, dan saya jumpa di Carousel. Mungkin cuba dicari di Shopee ataupun di Lazada. Dan saya rasa novel ini perlu diangkat semula, dibincangkan semula, kerana dia menerangkan tentang politik Sabah dengan adat masyarakat Sabah itu yang sangat detail, yang kita boleh dapat bezakan. Kalau kita baca novel yang ditulis oleh penulis Semenanjung tentang politik Semenanjung, sangat-sangat berbeza daripada politik Sabah. Dan Arinawati menulis dengan sangat baik dan novel ini, sehingga saya rasa seolah-olah sedang berada di Sabah, melihat sendiri tentang pergolakan, kekacauan etnik dan sebagainya itu dalam kalangan keluarga sendiri. Dan banyak perkara yang banyak boleh diambil manfaat daripada novel Arinawati Busa Hati ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Faizal Musa. Terima kasih kepada audien yang menonton 2 jam wacana ini.
terutamanya terima kasih kepada sistem Islam yang berani, Betul. yang ke depan untuk mewacanakan karya sastra, satu program yang agak langka, yang agak jarang-jarang dilakukan oleh NGO intelektual di Malaysia. Maka sistem Islam mengangkat satu wacana karya sastra, dan dalam wacana itu menggunakan karya yang mengkritik sosial, merelate dengan isu semasa, menjadikan karya sastra itu seolah-olah sangat sebati dengan kehidupan, menyebabkan kita tidak boleh nak memisahkan antara satu karya sastra dengan kehidupan. Nak faham kehidupan, baca karya sastra. Nak faham karya sastra, baca kehidupan. Kedua-duanya saling bertali